warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ma taufiqi illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini kita menyambung perbincangan kita insya-Allah pada bab yang berkaitan dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita detailkan lagi, ya. Kita dah beberapa kali di bawah tajuk yang sama, insya-Allah, ya, kita cuba detailkan. Muka surat yang ke berapa tuan-tuan? 68. 368, ya. Daripada paragraf yang atas sekali, ya. Ya Ustaz. Ya. Bismillah, alhamdulillah. Kita baca. Di antara sifat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah berani, ya. Dalam bahasa Arab dipanggil syaja'ah. Ya, sifat syaja'ah. Jadi sifat syaja'ah ni adalah sifat yang kita kata dimiliki oleh semua nabi dan rasul, ya. Kerana tanpa apa kita panggil, ya, tanpa keberanian, ya, sudah tentu mereka tidak akan dapat mengharungi cabaran dakwah, terutamanya berdakwah kepada golongan bangsawan, ya, golongan al-malak, para pemimpin, ya, golongan raja-raja. Nabi Musa berhadapan dengan Firaun, ya, yang mengaku sebagai Tuhan. Nabi Ibrahim berhadapan dengan Namrud, juga mengaku sebagai Tuhan. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan pemerintah apa kita panggil, ya, Byzantine, ya, Emperor of Byzantine, Emperor of Persian Empire, ya. Jadi ini, dan juga para pemimpin Mekah sebagai contoh, ya. Dan mereka ni mempunyai kuasa, ya, ada kuasa, ada tentera, dan sudah tentu, ya, tanpa sikap ataupun sifat syaja'ah ni, ya, sudah tentu mereka tidak akan dapat mengharungi dakwah. Tapi pada masa yang sama, ya, Nabi dan Rasul juga memiliki sifat yang suka menolong. Ya, suka menolong orang. Sama ada mereka itu di kalangan Muslim, ya, ataupun mereka di kalangan musuh Islam, ya, menolong. Jadi menolong mereka untuk melepaskan diri daripada api neraka, itu menolonglah, ya. Paling kurang pun kalau mereka susah kita bantu, ya. Macam kita kata kita ada NGO, ya, NGO Muslim ni walaupun fokus kita kepada orang Islam, ya, tetapi kalau ada non-Muslim yang terkena musibah, ya, bala bencana, boleh tak kita bantu? Sudah tentu, ya. Messi Malaysia sebagai contoh, ya, walaupun kita kata yang kena angin puting beliung ni, ya, angin taufan ni adalah orang-orang Kristian Katolik, ya, di Filipina sebagai contoh, ya, kita bantu juga, ya. Begitu juga, ya, bila berlaku di kita panggil, ya, tsunami di Sri Lanka sebagai contoh, di India, ya, maka bantuan kita bagi juga, ya, tanpa mengira mereka Muslim ataupun tidak, ya, kerana menolong orang yang Muslim ataupun bukan, ya, ada pahala, ya. Even kita kata menolong binatang, ya, yang memerlukan air contoh, ya, seperti mana yang disebut dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, cerita seorang perempuan Bani Israel, ya, yang asalnya seorang perempuan jalang, perempuan pelacur. Bila dia dalam perjalanan menuju kepada tempat baik, ya, dia nak bertaubat. Dalam perjalanan dia kehausan, ambil air daripada perigi, ditengoknya ada seekor anjing yang sedang kehausan, yang hampir mati, ya. Jadi dia bantu, dia tolong, dan disebut, ya, ghufirat laha, ya, diampunkan dosanya, diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana ikhlas di dalam menolong. Maksudnya menolong ni bukan kepada orang Islam ataupun bukan Islam saja, kepada para binatang juga, ya, binatang-binatang pun dapat pahala. Mengenai kedudukan yang dicapai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyentuh kedua-dua sifat tersebut, tidak ada seorang pun yang tidak mengetahuinya. Jadi benda ni benda yang sudah viral, ya, sudah diketahui, semua pihak tahu. Baginda sallallahu alaihi wasallam pernah menghadapi pelbagai keadaan genting dalam peperangan. Ya, dalam peperangan maknanya semua peperangan yang Nabi sertai, kalau tuan-tuan masih ingat, ya, Nabi terlibat dalam 27 kali peperangan. Ya, yang betul-betul jadi peperangan besarnya 9 kali. Ya, tetapi, ya,
usaha Nabi untuk berperang tu 27 kali. Termasuklah ya kita kata peperangan Tabuk sebagai contoh ya, di mana bila Nabi dan para sahabat sampai ya, tentera Byzantine Empire, Roman Empire telah lari. Jadi itu dikira perang juga ya. Kemudian pengepungan yang Nabi buat ya kepada golongan Yahudi. Ya, 3 golongan Yahudi. Yang pertama ialah Bani Qainuqa, yang mereka ini telah mencabuli ya kehormatan seorang wanita penjual susu ya, ataupun penjual lah ya, di pasar Madinah. Kemudian kepada Bani Nadir yang berkonspirasi untuk bunuh Nabi, dan juga kepada Bani Quraizah ya, yang mereka mengkhianati Nabi, menjadi musuh dalam selimut dalam peperangan Khandaq. Jadi mereka dikepung, tak berlaku peperangan, mereka menyerah diri dan dijatuhkan hukuman, sama ada dihalau keluar daripada Madinah ataupun dijatuhkan hukuman bunuh pada orang lelaki, dan ya mereka diberikan hukuman yang setimpal ya, kerana mereka telah mengkhianati Nabi dalam peristiwa Madinah dikepung ya oleh tentera Ahzab. Jadi peperangan tak berlaku, tapi dikira peperangan juga. Ya, jadi maknanya 27 kali, bukan sikit ya. Daripada tahun yang kedua Hijrah perang Badar sampailah tahun yang ke-8 Hijrah. Maknanya dalam masa 7 tahun berlaku 27 kali peperangan. Ada persediaan sudah tentu. Ya, begitu juga ya kita kata dalam dalam peperangan-peperangan tersebut ya, bukan berlaku 1 atau 2 hari, kadang-kadang berlaku berminggu-minggu. Ya, Nabi boleh bersabar ya, bertahan bersama dengan para sahabat. Jadi pelbagai peristiwa yang genting dalam peperangan, kita tahu ketika itu bukan sekali saja para pendekar dan pahlawan melarikan diri daripada mempertahankan Nabi. Contoh dalam peperangan Hunain ya. Jadi para sahabat Nabi yang jumlahnya lebih kurang 12,000 orang ya, mereka melarikan diri ketika mereka diserang hendak oleh tentera oleh tentera Bani Hawazin ya, di tempat yang bernama Hunain. Jadi yang bertahan bersama Nabi tak sampai 200 orang. Jadi maksudnya ada ketikanya para sahabat pun ya ada yang berundur. Dalam perang Uhud sebagai contoh, ketika sebahagian para sahabat mendengar Nabi sudah terbunuh ya, dilaungkan oleh Ibnu Qami'ah bahawasanya qataltu Muhammadan, aku dah bunuh Muhammad. Ya, ada yang lari ya, termasuk disebut Sayyidina Osman pun lari balik ke Madinah. Ya, sehinggalah ya diberitahu Nabi belum wafat, mereka kembali ke medan perang. Kita tahu salah satu daripada dosa besar ialah berpaling daripada medan perang. Maknanya melarikan diri daripada medan perang. Kalau berpaling sementara, berundur untuk mencari kekuatan baru, itu dibenarkan. Ya. Jadi maksudnya pelbagai perkara cabaran yang dilalui oleh Nabi dan para sahabat, ya, sedangkan pada masa yang sama baginda masih bertahan. Nabi tidak lari ya, dan tidak mundur. Tidak ada seorang pun lelaki yang berani kecuali mereka pernah menghadapi suasana yang menyebabkan mereka melarikan diri selain daripada Nabi. Jadi Nabi terbukti sifat syaja'ah. Ya, sifat syaja'ah, mana keberanian. Ya, kalau orang yang berani kita panggil syuja'un. Ya, rajulun syuja', lelaki yang berani. Tapi kalau keberanian syaja'ah, ya, verbal noun dia syaja'ah. Tapi kalau adjektif sifat dia syuja'. Ya, orang Melayu pun panggil. Ya, kita ada dulu Datuk Abu Suja'. Ya, cuma ejaan lah, ya. Dia shin ya, syuja', ya, syuja'. Jadi shin dan ain. Jadi Nabi tak lari, ya, kecuali mereka pernah menghadapi suasana yang menyebabkan mereka melarikan diri. Jadi patutnya orang lelaki yang syuja' ni dia tak lari, kecuali terpaksa. Ya, kerana musuh terlalu ramai. Jadi mereka berundur. Ya, Nabi juga pernah berundur dalam perang Uhud. Ya, tetapi bukan bermakna Nabi takut, tidak ya, kerana pada masa itu ya memang ya patut mereka melarikan diri ya, kerana mereka telah terkepung ya oleh musuh ya yang menyerang daripada Bukit Uhud daripada belakang, kerana kesilapan yang berlaku pada 40 orang ya pemanah yang mereka turun, tinggal 10 di atas, asalnya 50 ya, 40 di atas, bila tengok musuh lari mereka turun. Walaupun ditegah ya oleh Abdullah bin Jubair ya, ketua pemanah, tapi mereka tak mau dengar. 10 di atas yang bertahan. 10 di atas dapat dikalahkan oleh Khalid bin Al-Walid dan tentera berkuda, dan akhirnya tentera berkuda turun daripada Bukit Uhud serang, sehingga Nabi kita panggil ya, cedera wajah Nabi ya, terluka kepala Nabi ya, dan kita kata patah gigi Nabi ya. Jadi menyebabkan para sahabat ada yang terkorban, bukan seorang ya, bukan 7 orang, 70 orang. Jadi ini semua ya kita kata bukti mengatakan Nabi dan para sahabat ni berani, terutamanya Nabi lah ya, tidak berundur daripada medan perang.
Cukuplah dengan kita melihat apa yang berlaku dalam peperangan Hunain, kita dah sebut tadi, ya. Ketika orang Islam, tenteranya 12,000 orang, ya, walaupun outnumbered by tentera Bani Hawazin dan Bani Saqif, ya, daripada Taif, tetapi jumlah yang cukup ramai 12,000. Tetapi bila mereka diserang hendap, ya, kesemuanya lari melainkan bakinya tak sampai 200 orang. Ya. Kisah yang kita sebutkan sebelum ini sudah mencukupi Ibnu Umar, ya. Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar, anak pada Saidina Umar yang lahir tahun yang ke-10 sebelum hijrah. Ya, maknanya ketika hijrah Nabi dan para sahabat, Abdullah bin Umar baru berusia 10 tahun, sama macam usia Anas bin Malik juga. Anas bin Malik orang Madinah. Bezanya Anas bin Malik orang Madinah Khazraj. Ya, Abdullah bin Umar orang Quraisy, ya, daripada Bani Adi. Umurnya sama 10 tahun, ya. Sama juga dengan Abu Sa'id Al-Khudri, sama juga. Jadi mereka bertiga ni sama sebaya. Ya, masing-masing berlumba-lumba satu sama lain untuk, ya, menghafal hadiah-hadiah Nabi, ya, menghafal Al-Quran, ya, dan berusaha, ya, untuk mendampingi Nabi, ya, dan sudah tentu kelebihan pada Abdullah bin Umar lah, kerana beliau memiliki kakak, ya, yakni Hafsah binti Umar yang merupakan salah seorang isteri Nabi. Jadi Abdullah bin Umar ada kelebihan, dia boleh tidur, dia boleh bermalam di rumah Nabi. Ya, kerana kakaknya adalah isteri Nabi yang kalau datang giliran Nabi di rumah Hafsah, maka Abdullah bin Umar akan minta izin daripada Nabi untuk tidur bermalam di situ, untuk melihat ibadah malam Nabi. Yang ini Anas bin Malik tak dapat. Ya, walaupun Nabi pernah berkunjung ke rumahnya, ya, untuk qailulah, untuk tidur, ya, tengah hari, ya, maknanya tidur sebelum waktu zuhur. Ya, malah tidur di pangkuan ibunya, ya, Ummu Sulaim. Kerana Ummu Sulaim ini dari segi pangkat, beliau adalah ibu saudara susuan Nabi. Ya, jadi dia punya kedudukan tu. Yang lebih-lebih lagi kita tahu Nabi daripada Khazraj. Sebab Nabi punya nenek, ya, Nabi punya moyang perempuan, isteri pada Hashim, ya, Salma binti Amar, beliau berasal daripada orang Madinah. Dia daripada kalangan Khazraj. Ya. Jadi Nabi, kalau kita tanya, adakah Nabi berasal daripada Madinah? Memang. Di sebelah, ya, moyang perempuan Nabi memang daripada Madinah, daripada Khazraj. Cuma moyang lelaki Nabi Hashim daripada Mekah lah, ya. Kemudian dapatlah Abdul Muttalib, ya, anak pada Hashim dan juga Salma binti Amar, ya, yang nanti dibawa, ya, daripada Madinah, ya, ke Mekah untuk menjadi pemimpin Mekah menggantikan Hashim, ya, dan seterusnya kita tahulah, ya, daripada Abdul Muttalib ni dapatlah Abdullah bapa Nabi dan dapatlah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Umar pernah berkata, aku belum pernah menemui orang yang paling berani, ya, paling suka menolong, paling dermawan, ya, terutamanya dalam bulan Ramadan. Ya, kerana Nabi ajwa dan nas, Nabi ini ialah manusia yang paling paling jawad, ya, paling ajwa dan nas, yang paling, ya, yang paling banyak melakukan al-jud. Jud ni maknanya derma lah, ya, derma, infak, dan paling meridai sesuatu selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada orang yang lebih pada tu. Suka, ya, pun Nabi, yang paling suka menolong pun Nabi, ya, yang paling dermawan pun Nabi, dan yang paling meredai sesuatu selain daripada Rasulullah. Maknanya Nabi memang begitulah sifat dia, tuan-tuan, ya. Jadi Ali berkata, Ali bin Abi Talib, ya, sepupu Nabi yang juga merupakan anak angkat Nabi, menantu Nabi, 10 dijamin syurga. Apabila kamu berada dalam keadaan kritikal, ya, peperangan sebagai contoh, sedang berkecamuk, kamu berlindung dengan Rasulullah. Kami berlindung. Maknanya kami kalau dalam peperangan tak ada tempat nak berlindung, tak ada pokok, tak ada bangunan, tak ada bukit, gunung sebagainya, maka kami berlindung di belakang Nabi. Ya, dengan itu tidak ada orang yang paling hampir dengan musuh selain baginda. Nabi yang paling depan, tuan-tuan. Dalam peperangan Badar, kami berlindung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan baginda adalah orang yang paling hampir dengan musuh. Nabi paling hampir dengan musuh, ya. Pada hari tersebut baginda adalah orang yang paling hebat menghadapi tentangan. Anas bin Malik berkata, ya, ada dua, ya, Anas, satu lagi Anas bin Nadar. Anas bin Malik, ya, beliau adalah anak saudara kepada Anas bin Nadar. Anas bin Nadar adalah adik kepada bapa Anas. Bapa Anas Malik bin Nadar. Adik dia Anas bin Nadar. Ya, kerana sayangnya Malik bin Nadar kepada Anas bin Nadar, ya, bila dia berkahwin dengan Ummu Sulaim, dinamakan anak dia sebagai Anas juga. Ambil sempurna nama adik dia. Ini memang kaedah orang Arab Mekah dan Madinah. Ya, bila dia sayang pada seseorang tu, ya, sayang sangat pada adik dia, maka bila dia berkahwin dapat anak, anak pun dinamakan dengan nama adik dia. Ini biasa, tuan-tuan. Ya, ini memang menjadi kebiasaan masyarakat Arab pada ketika itu. Bila dia nak namakan anak, dia namakan dengan
dengan nama adik dia, ya. Jadi dia punya apa kita panggil, ya, dia punya contoh Abdul Dar kan, Abdul Dar anak Qusay bin Kilab ada 3. Qusay bin Kilab ni moyang Nabi, ada 3 anak, ya, ada Abdul Dar nombor 1, ada Abdul Manaf nombor 2, dan apa ni, apa satu lagi ialah Abdul Uzza, ada 3 kan. Jadi Abdul Dar yang sulung sepatutnya dia ambil alih kedudukan Qusay bin Kilab, ya. Tetapi kerana adiknya Abdul Manaf lebih menonjol, lebih berkarisma, ya, jadi lebih layak untuk jadi pemimpin, ya. Tapi sayangnya Abdul Dar, ya, dia bagi laluan pada adiknya satu. Kemudian ketika Abdul Dar berkahwin, ya, dia ambil apa ni nama adiknya Abdul Manaf untuk dijadikan nama anak dia. Jadi Abdul Dar pun ada anak nama Abdul Manaf, sempena nama adik dia Abdul Manaf yang merupakan bapa kepada Hashim. Jadi memang biasa orang Arab macam tu, tuan-tuan, ya. Jadi nama adik dia diletak pada nama anak dia. Ataupun kadang-kadang dia letak, ya, nama tasghir, nama kecil, ya. Jadi kalau adik dia nama Umar, dia namakan, ya, anak dia Umair sebagai contoh. Ya, mana Umar kecil. Ya, the little Umar, ya. Itu memang kaedah orang Arab. Ya, kalau nama dia Hasan, adik dia Husain, ya, ataupun anak buah dia Husain. Ya, maknanya the little Hasan. Memang ini budaya Arab memang macam tu, tuan-tuan, ya. Mereka mengabadikan apa ni kasih sayang mereka kepada adik mereka, ya, dengan menamakan anak-anak mereka seperti mana nama adik mereka, ya. Ini biasa kita jumpa dalam masyarakat Quraisy di Mekah dan juga di kalangan masyarakat Arab apa ni Madinah, ya, di kalangan Ansar, sama ada Khazraj ataupun Aus. Okey, ya, apa lagi? Jadi Ali cerita, ya, berlindung. Anas pula kata Rasulullah adalah orang yang paling berani, ya. Maknanya orang yang paling memiliki sifat syaja'ah, paling baik dan paling dermawan. Pada suatu malam, penduduk Madinah dikejutkan dengan suara yang menakutkan. Maka orang ramai menuju ke arah suara tersebut. Mereka bertemu Rasulullah yang sedang dalam perjalanan pulang. Ya, jadi orang baru nak keluar, Nabi dah on the way back dah. Ya, mana Nabi dulu. Baginda telah mendahului mereka untuk pergi ke tempat tersebut. Ya, maknanya orang tak pergi lagi, Nabi dah pergi dah. Ya. Baginda menyiasat peristiwa tersebut dengan menunggang kuda milik Talhah tanpa pelana. Jadi nak cepat, tuan-tuan, tak ada pakai pelana pun. Pergi je. Ketika itu pedang baginda tergantung di tengkuk sambil berkata, kamu tidak perlu takut. Nabi pula, ya, Nabi pula kata pada para sahabat, kamu jangan takut. Ya, maknanya Nabi dah find out dah apa benda yang berlaku. Nabi seorang yang pemalu dan menundukkan pandangan. Nabi SAW adalah seorang yang amat pemalu dan orang yang paling menjaga pandangan matanya daripada melihat aurat dan perkara yang seseorang tidak suka dilihat oleh orang lain. Kalau tuan-tuan masih ingat ketika, ya, kita baca tentang kisah Saidina Umar, ya, dalam kelas apa ni Nur Islam Academy kita, ya, pada Jumaat malam Sabtu, ya, 2 minggu sekali kita ada kelas Nur Islam Academy, ya, kita baca kitab kitab Khulafa' Rashidin, ya, sejarah ataupun khalifah Khulafa' Rashidin ni kita baca tentang Saidina Umar, ya, Abu Bakar mula sudah selesai, kita sedang buat Saidina Umar. Dan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari ada kisah Umar, ya, bermimpi, ya, bukan Umar bermimpi, Nabi bermimpi, ya, melihat istana Saidina Umar. Nabi qailulah di masjid dan pada waktu itu Nabi bermimpi melihat syurga. Ya, dan ketika Nabi melihat syurga, Nabi melihat ada seorang perempuan sedang berwuduk di tepi istana yang sangat besar. Ya, jadi ketika wanita tadi berwuduk selesai, Nabi pun, sebab Nabi nak tanya ni milik siapa istana besar ni. Nabi tanya pada perempuan tu, siapakah pemilik istana ni? Nabi, ya, menganggap istana itu istana baginda. Ya, dan wanita tadi adalah bidadari baginda. Ya, Nabi tak tahu sebab Nabi tak tanya lagi. Ya, jadi bila Nabi tanya, kata perempuan tadi, istana ini milik Umar ibnul Khattab. Ya, jadi Nabi pun berpaling daripada melihat perempuan tadi. Kerana kalau istana tadi milik Saidina Umar, maknanya wanita yang Nabi tengok itu juga, ya, merupakan bidadari kepada Umar ibnul Khattab. Nabi berpaling, tak tengok perempuan tadi. Ketika Nabi terjaga daripada tidur, Nabi tersenyum dan Umar bertanya kepada Nabi, apa yang menyebabkan Nabi tersenyum? Nabi kata, aku melihat, ya, satu istana yang sangat besar, ya, dan ada seorang perempuan yang sedang berwuduk di situ. Bidadari syurga kita tahu. Mereka suka meniru perbuatan wanita dunia. Ya, macam tuan-tuan, macam perempuan, ya, wanita dunia, ya, kedudukan kita sebenarnya jauh lebih tinggi daripada bidadari syurga. Kerana bidadari syurga, dia memang dilahirkan, dicipta di syurga, tidak melalui proses kehidupan seperti mana kita di dunia. Ya, tapi wanita-wanita dunia,
mereka bersusah payah mengandung, melahirkan anak, membesarkan anak, menyusukan, ya, solat 5 waktu, menjaga aurat, ya. Mereka juga melalui kehidupan susah payah bersama suami, ya, dalam kehidupan melalui cabaran kehidupan, asam garam kehidupan. Jadi ada dosa pahala yang mereka buat dan mereka layak masuk syurga kerana pahala mereka lebih besar daripada dosa. Ya, kerana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan bidadari syurga, ya, mereka memang dicipta dan hidup terus di syurga dan menunggu saja kedatangan suami-suami mereka, ya, yakni para muslimin yang beriman, ya, semasa di dunia. Jadi oleh kerana bidadari syurga ni mereka tahu bahawasanya wanita-wanita bidadari syurga nanti akan datang yang berasal daripada perempuan dunia, memang suka berwuduk antaranya, maka mereka pun berwuduk, ya, walaupun tak ada tuntutan untuk wuduk di syurga, tak perlu sembahyang, tak perlu puasa, tak perlu wuduk, tak perlu, tuan-tuan, ya. Duduk dalam syurga ni enjoy aja, ya, kerana dia punya kehidupan cabarannya, ya, kehidupan yang perlu kita jaga halal haramnya, sah batalnya adalah di dunia. Sedangkan bidadari syurga, ya, inna ansha'nahunna insya'a dalam surah Al-Waqi'ah. Kami cipta wanita-wanita syurga itu, ya, begitu saja tanpa melalui proses perkahwinan mak bapak dia tak ada mak ayah, ya. Dia tak melalui proses kecil kemudian jadi remaja, jadi dewasa, tak ada, tuan-tuan. Dia tak ada proses sebab syurga ni dia jadi macam tu aje. Dia kun fayakun, ya. Seperti mana Nabi Adam, kejadian Nabi Adam, kejadian Sayyidatina Hawa. Mana ada proses, mana ada mak bapak, tuan-tuan, ya. Seperti mana Adam dan Sayyidatina Hawa tidak ada mak dan ayah, bidadari syurga pun tak ada. Yang adanya bidadari syurga yang berasal daripada wanita dunia. Tu ada, tuan-tuan. Jadi nak bagi tahu Umar Ibn Khattab, nak cerita malunya Nabi ni, ya. Umar bertanya pada Nabi sebab apa dia berpaling daripada wanita yang ditanya tadi. Kerana Nabi kata aku bimbang, ya, Umar akan cemburu. Ya, menangis Umar, tuan-tuan, ya. Kerana dia kata takkanlah aku cemburu padamu ya Rasulullah. Tapi apa yang pengajaran yang boleh kita ambil iktibar daripada hadis tadi? Ya, sebagai satu bukti bahawasanya Nabi SAW adalah seorang yang sangat pemalu, tuan-tuan. Ya, walhal dalam mimpi. Mana kalau Nabi nak bergurau senda dengan wanita tadi pun tak salah dalam mimpi, tuan-tuan. Tetapi kita tengok bagaimana sifat seorang Nabi yang sangat pemalu, ya, yang menjadikan amal perbuatan dia itu walaupun dalam mimpi tetap patuh syarak, tuan-tuan, tetap syariah compliant. Ya, itu bukti, ya, bahawasanya Nabi ini paling pemalu, ya, menundukkan pandangan, tidak melihat kepada aurat dan wanita yang bukan milik baginda. Jadi Rasulullah kita tahu, ya, tak tengok aurat. Tidak suka, ya, seseorang tidak suka dilihat oleh orang lain. Perkara yang orang tak suka tengok, ya, kita diamkan. Ya, contoh, ya, kita kata sesuatu perkara yang kita tahu itu milik orang lain, jadi tak payah tengoklah walaupun ada peluang, kita kata. Ya, jadi para sahabat merakamkan pengalaman mereka bersama Nabi, seterusnya Abu Sa'id Al-Khudri, ya, yang tadi kita kata juga berumur 10 tahun, ya. Berasal daripada Madinah, macam juga Anas bin Malik, ya. Cuma Anas lebih dekat kedudukan dengan Nabi sebab ibu Anas bin Malik, Ummu Sulaim, adalah, ya, salah seorang daripada ibu saudara susuan Nabi. Jadi oleh kerana itu maka, ya, ada kelebihanlah, ya, sebab tu Abdullah bin Umar, ya, yang merupakan adik ipar Nabi, ya, beliau muncul sebagai yang nombor 2 paling banyak menghafal hadis. Ya, lebih kurang 2600 hadis, nombor 2. Ranking nombor 1 Abu Hurairah lah, 5300 kan. Nombor 2 Abdullah, ya, bin Umar, ya, kerana dia lebih dulu masuk Islam di Mekah. Kemudian dia ada kakak, ya, Hafsah, yang menjadi isteri Nabi. Dan dia juga adalah anak kepada Umar Ibn Khattab. Maknanya peluang untuk dia berinteraksi dengan Nabi lebih besar. Anas bin Malik, ya, dia hanya bertemu Nabi di Madinah. Sedangkan Abdullah bin Umar sejak di Mekah lagi. Jadi Anas nombor 3. Ya, 2280 hadis. Nombor 4 barulah Aisyah. Nombor 5 Abdullah bin Abbas. Ya. Nombor 6 Jabir bin Abdullah. Yang terakhir nombor 7, ya, ialah Abu Sa'id Al-Khudri, ataupun nama sebenarnya ialah Sa'ad. Ya. Jadi Sa'ad bin Malik. Ya, nama dia adalah, ya, dipanggil Abu Sa'id, ya. Tetapi nama sebenarnya adalah Sa'ad. Jadi orang Arab ni kadang-kadang dia lebih terkenal dengan panggilan-panggilan gelaran mereka, ya, Abu Sa'id. Ya, jadi kalau Abu Hurairah sebagai contoh, kadang-kadang gelaran yang datang daripada sifat mereka menyayangi binatang. Ya, kita tak tahu pun nama sebenarnya, ya. Sedangkan nama sebenarnya ialah Abdul Rahman. Ya, Abu Bakar As-Siddiq digelar bapa kepada si dara kerana anaknya satu-satunya anak dara yang kahwin dengan Nabi. Ya, kita pun tak tahu nama sebenarnya ialah Abdullah, ya, Abdullah bin
bin Osman, ya. Jadi bukan Abu Bakar, ya. Dan beliau pun dipanggil Abu Bakar setelah anaknya berkahwin dengan Nabi, ya. Sebelum tu ialah Abdullah, ya, ataupun dipanggil sebagai Atiq, ya, ataupun Abdul Ka'bah, ya, orang dulu panggil, ya. Sebab mak ayahnya suka, ya, anak-anak mereka dinamakan dengan nama-nama berhala, ya, nama Kaabah dan sebagainya, ya. Ini keadaan sifat ataupun nama orang-orang Arab dahulu kala, tuan-tuan, ya, di Mekah. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sangat pemalu daripada anak dara. Mana lebih malu daripada anak dara? Yang bersembunyi di sebalik tabir. Bila baginda tidak menyukai sesuatu, kami dapat mengetahui melalui air muka. Bila Nabi tak suka, kita boleh tengok pada wajah Nabi. Baginda mempunyai kulit yang lembut, ya, dan pandangan zahir yang lembut. Baginda tidak menyatakan sesuatu yang tidak disukainya secara berdepan disebabkan malu dan kemuliaan dirinya. Jadi Nabi kadang-kadang, ya, kalau kita ingat dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, kan, ya, kita ada baca cerita bagaimana seorang lelaki, ya, yang baru balik daripada pasar, ya, dengan pakaian yang agak comot lah, ya, sebab dia bekerja di pasar, ya. Jadi ada kesan kita panggil za'faran, ya, kesan kita panggil kesan warna kuning pada pakaian dia. Jadi bila dia datang jumpa Nabi, ya, Nabi terima dia, ya, seadanya. Tetapi setelah dia pulang, Nabi bagi tahu kepada para sahabat kalau ada seseorang yang boleh menegur sahabat kita tadi, ya. Maknanya kalau datang dalam majlis rasmi ke, datang jumpa dengan dalam in public lah, ya. Kalau boleh biarlah proper lah sikit, kita kata gantilah baju, ya, takkanlah pakai baju kerja tu, ya. Jadi maknanya macam kita lah, ya. Walaupun kita balik daripada kerja, ya, kita kata patutnya ada bawa lah, ya, baju tambahan, kita kata, ya. Ya, paling contoh anak-anak kita lah, ya, kadang main futsal sampai petang, ya, singgah di masjid surau nak sembahyang maghrib, janganlah pakai baju yang dia main futsal tadi, ya. Kita ambil pengajaran daripada kisah Nabi dengan seorang peniaga di pasar tadi, ya. Gantilah baju, bawakan dia baju tambahan, kita kata, bawakan kemeja ke, walaupun lengan pendek tak apa, tuan-tuan. Bawakan kain sarung, ya, sebab takut dia masuk tandas ke apa, ya, terpercik, kita kata. Jadi pakai kain sarung, ya. Jadi bekalkan kita kalau nak tunggu dia buat, mungkin dia tak buat, ya, kita bekalkan anak kita tu dengan pakaian tadi, ya, supaya bila dia sembahyang proper lah, ya. Jadi belikan minyak wangi yang baik, kita kata, ya. Jadi bila nak solat tu biar dia ada tatayub, dia panggil, ya, berwangi-wangi. Jadi nampak selesa lah sikit, ya, orang sebelah pun nak sembahyang sedap rasa, ya. Kerana apa? Kerana baju tak berpeluh-peluh. Cuba bayangkan dengan berpeluh-peluhnya, ya, dengan bau masamnya, ya, walaupun tidak najis, ya, tetapi macam tadilah kita berhadapan dengan Allah Rabbul Jalil. Biarlah, ya, kita kata kita duduk dalam keadaan yang most presentable lah, tuan-tuan, ya. Tu kalau Ustaz boleh sebut macam tu. Okey, ya, ada apa nak tanya, silakan sebagai mukadimah. Ada apa, tuan-tuan? Kak Nak ada apa? Ustaz, tadi Ustaz cakap yang 27 Ghazwa tu within 7 years ya? Sebab peperangan mula tahun yang kedua, Perang Badar. Tahun yang kedua sampai tahun yang ke-8. Jadi 2 sampai 8, 7 lah, 7 tahun. Okey Ustaz, terima kasih. Sama, ya. Tapi yang betul-betul berlaku hanya 9. 9 yang betul-betul berlaku, ya. Maknanya yang lain daripada 9 tu, ya, bila Nabi dan para sahabat sampai di Tabuk sebagai contoh, ya, tentera Byzantine dah lari. So peperangan tetap dikira peperangan, pahala peperangan dapat. Tapi musuh lari, ya. Kemudian ketika Nabi mengepung kampung, ya, kota yang dimiliki oleh orang Yahudi Madinah tadi, Bani Qainuqa, Bani Nadir dan juga Bani Quraizah. Jadi tiga-tiga peperangan tak berlaku, ya, tetapi tentera musuh mereka berundur, ya. Kadang-kadang Nabi kepung macam dalam peperangan Bani Saqif, ya, di Taif. Ya, berlakulah kita kata panah memanah, ya, adalah, ya, 12 orang sahabat Nabi yang terkorban. Tetapi tidaklah berlaku peperangan secara mass, ya, macam dalam perang Badar, ya, dalam perang Uhud dan sebagainya. Jadi maknanya macam-macam bentuk peperangan semua dikira sebagai peperangan, sama ada berlaku atau tidak. Tapi yang betul-betul berlaku adalah 9. Yang paling besar adalah 9 tu. Yang lain tu dikira sebagai peperangan juga, ya. Kerana nak pergi perang tu kena ada preparation. Dia tak boleh main pergi je. Dan peperangan tak berlaku 1-2 hari, kadang lebih pada tu, ya. Jadi sudah tentu kita boleh membayangkan berapa lama masa untuk preparation, untuk perjalanan pergi dan balik, ya. Sebab kebanyakan peperangan berlaku di luar Madinah.
Yang berlaku dekat Madinah perang Uhud. Perang Uhud 5 kilometer daripada Masjid Nabawi. Tapi kalau yang lain-lain memang kena musafir, ya. Ya, soalan Kak Mariatun. Yang last apa Ustaz? Peperangan yang last. First Badar, last apa? Peperangan last antaranya ialah peperangan dengan Bani Sakif tadi lah. Hunain, perang Hunain. Lepas perang Hunain, perang Taif. Perang Hunain lawan kabilah Hawazin. Lepas pada apa kita panggil, lepas daripada Nabi 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 buka kota Mekah tahun 8 Hijrah. Ya, kemudian berlaku peperangan Hawazin dengan Bani Hawazin, peperangan Hunain. Kemudian bila Bani Hawazin tu kalah, mereka lari ke Taif atau bukit. Ya, kita dah baca dah dalam kitab sirah ni dan juga dalam kitab sirah yang lain, ya. Kemudian mereka mengepung orang-orang Taif, ya, Bani Sakif, mereka tak mau menyerah diri sehingga akhirnya Nabi pulang, ya, dan Nabi mendoakan kebaikan bagi mereka dan akhirnya mereka datang untuk memeluk Islam. Iaitu antara peperangan yang terakhir lah, ya. Adalah yang sebut beberapa perang lain, ya, tapi itu antara peperangan besar yang disebut sebagai peperangan terakhir yang berlaku tahun 8 Hijrah. Ya, Maknanya ini tahun 8 Hijrah tu ada beberapa peperangan lah ada sebelum. banyak, ada banyak. Ya. Pembukaan Kota Mekah, ya, pembukaan Kota Mekah pun dianggap sebagai perang juga. Ya, kerana berlaku pertempuran kecil, ya, antara pasukan yang diketuai oleh Khalid bin Al-Walid, ya, dengan pemuda-pemuda Mekah yang mendendami dia. Ya, jadi berlaku juga, ya, walaupun tak besar, ya, tetapi berlaku dan beberapa tentera musuh yang terbunuh. Jadi Fathu Mekah pun dikira dan berlaku tahun yang ke-8 Hijrah juga. Ya, jadi maksudnya boleh berlaku 4-5 perang dalam satu tahun boleh, tuan-tuan. Ya, sebab tidak tak cukup 27 nanti. Kalau satu tahun satu, ya, mana kalau 7 tahun baru 7. Sedangkan peperangan yang betul-betul berlaku pun ada 9. Ya, peperangan yang Nabi pergi, tetapi tidak berlaku perang, Nabi kepung, ya, dan musuh lari. Total kita totalkan semua, ya, totalnya adalah 27 lebih kurang. Terima kasih Ustaz. Sama, ya. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri kita dah sebut tadi cerita, ya, bagaimana Nabi, ya, punya keadaan fizikal, ya, ada dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Kalau tuan-tuan berminat boleh beli kitab Syama'il Muhammadiyah ringkasan pada Sunan At-Tirmizi. Sunan Tirmizi ini besar, tuan-tuan, 4,000 lebih hadis, ya. Tapi kalau kita baca Syama'il dia ringkas, ya. Dia ambil saja beberapa hadis daripada setiap bab, ya, dikumpulkan ada lebih kurang 52 atau 53 bab, ya. Dan ustaz ada kelas Syama'il Muhammadiyah, ya, di Masjid Bukit Damansara, tuan-tuan, ya. Masjid Saidina Umar Ibn Al-Khattab. Ada kelas setiap hari Khamis di sana, ya. Sudah banyak tahun lah, ya. Dulu kita belajar kitab sirah, ya, yang 3 jilid tu dah khatam. Alhamdulillah, ya, sekarang ni kita belajar kitab Syama'il Muhammadiyah. Ya, setiap hari Khamis pagi, ya, pukul 10.30, tuan-tuan yang berdekatan di sana boleh hadir lah, ya. Itu di Dewan Kuliah, ya, Masjid Umar Ibn Khattab di Bukit Damansara. Setiap pagi Khamis, ya. Minggu pertama sampai minggu keempat. Setiap minggu ada. Kecuali ada minggu kelima tak adalah. Kalau 4 minggu pertama tu insya-Allah memang ada. Kita sedang baca Syama'il Muhammadiyah, ya. Ustaz, yang versi bahasa Indonesia sama ke dengan yang versi Melayu Syama'il Muhammadiyah ni? Kitab yang sama tapi versi Indonesia lah. But the content sama lah ya? Konten lebih kurang sama. Dia ada sedikit sebanyak perbezaan kerana kadang-kadang dia punya tabwib. Tabwib tu maknanya dia punya chaptering tu, ya. Dia kadang-kadang dia combine dua chapter jadi satu pun ada. Jadi tengok kebijaksanaan penulis kitab tu lah. Ya, kadang-kadang digabung, ya. Contoh macam kita kata roti yang Nabi makan, ya. Jadi digabung dengan bab yang berkaitan dengan apa contoh, ya. Dia gabungkan. Sebab Syama'il Muhammadiyah ni dia cerita tentang Nabi punya kebiasaan. Roti apa yang Nabi makan, buah apa yang Nabi suka, minum Nabi macam mana, tidur Nabi, ya. Kemudian Nabi pergi majlis makan, kemudian buah-buahan, ya. Jadi benda-benda yang sangat praktikal lah sifat dia. Ya, termasuklah yang berkait dengan sifat-sifat Nabi, macam kulit Nabi macam mana, rambut Nabi ikal ke tidak, ya. Jubah apa yang Nabi suka pakai, warna apa, ya. Kemudian potongan dia macam mana. Jadi benda-benda yang kita boleh dapat secara lebih detail lah. Ya, ya, ada soalan lain, silakan. Ada komentar dan mungkin soalan jugalah. Ya, silakan.
in regards to tadi Ustaz kata yang apa ni sahabat yang pakai baju daripada pasar terus pergi ke masjid kan. Ya, Saya jumpa Nabi. Jumpa Nabi tak tahu di mana lah, tapi jumpa Nabi lah. Oh, Ibu Nabi, okay. Right. So sekarang ni kita tengok dalam majlis-majlis keramaian macam for example walimah, even hari raya pun kadang-kadang kita tengok orang pakai sangat-sangat casual. So seolah-olah macam ambil ringan saja bab attire ni. Apa ni, macam misalnya walimah. In order to make sure that orang properly attire, I think kita should apa ni bubuh pakaian smart Code. casual ke apa macam tu Ustaz. Yalah, ada dress code lah betulnya kan. Ada dress code kan. Ustaz rasa Sama-sama. benda Saya tu dah perhatikan lebih yang baju Melayu for example lelaki. Kita jarang sangat sekarang nampak orang lelaki pakai baju Melayu. Kebanyakan baju batik ataupun baju biasa sahaja bila pergi majlis keramaian. Even pergi masjid pun melainkan raya sahaja. Itu pun lepas raya bukan pakai baju biasa saja. Saya rasa macam kita sayang lagi sedangkan baju Melayu tu ada yang identiti keislaman. Macam butang yang 5 tu menunjukkan rukun Islam. Kan rasa kan? So saya tengok macam orang di Pakistan, Afghanistan, they are so proud of their attire tu. I think we should do the same as well. Macam tu Ustaz. Betul lah. Jadi memang betul lah ya. Ustaz rasa pun banyak majlis-majlis wedding ceremony ni yang dia ada kita panggil menetapkan dress code tadi ya. Dia minta tuan-tuan dan puan-puan yang hadir mengenakan pakaian baju Melayu dengan samping ya, ataupun batik ke ataupun tapi dia letak jugalah ya, ataupun pakaian yang kita kata sesuai kan. Dia pun tak paksa kan. Bagus juga macam tu. Ya, sebab bukan semua orang ada baju Melayu dengan samping ya. Jadi kadang-kadang ada orang tak selesa ya. Sebab macam tadilah ya, kita kata alah nak pergi sekejap bukan lama pun ya, setengah jam tak sampai sejam pun nak dengan samping dengan kadang-kadang ada orang yang fasih sikitlah ya. Tapi macam tadilah Ustaz rasa perkara ni dah diterima pakailah ya. Kalau dulu kita tak peduli kan, kita tak pernah pun letak dress code tadi ya, tapi sekarang alhamdulillah ya, dengan digital wedding card sebagainya, invitation card tu orang dah boleh terima dah ya. Dan tak pelik lah kalau kita datang tengok orang pakai baju Melayu lah ya, orang pakai batik lah, kita tak ada rasa pelik sebab benda tu Ustaz rasa dah diterima. Dan mungkin ya through time nanti insya-Allah mungkin lebih ramai yang akan patuh pada kita panggil etika berpakaian yang ditetapkan oleh tuan rumah lah. Ustaz rasa macam tu. Tapi macam tadilah ya, memang betul lah orang Pakistan ataupun Afghanistan ke mana-mana pun dia pergi dengan kurta dia. Ya, dengan kurta dia. Ya, dengan pakaian dia. Dia tak peduli majlis apa pun. Itu memang sudah menjadi sebahagian daripada pakaian dia. Orang Arab dengan jubah tu biasa kita kata. Ya, cuma orang Melayu ni kadang-kadang dia blend kan. Ya, baju Melayu tu dah jadi baju Melayu moden kita panggil. Ya, cutting dia sudah berbeza. Kalau dulu kita ada cekak musang dengan butang 5 sebagai contoh. Ya, tapi sekarang sudah dipelbagaikan. Ya, ada baju Melayu yang berbentuk kurta pun ada ya, yang tak ada poket kiri kanan ya, dia hanya ada side pocket ya di tepi. Jadi mungkin kita orang Melayu kadang lebih, kita tak tahu macam mana, tapi orang Melayu ni memang dia senang nak buat adjustment ya, sehingga kadang-kadang dia lupa ya, dia kehilangan identiti pakaian yang telah sedia ada dalam masyarakat. Betul lah ya. Easily influence. Dia mudah ya, easily influence. Ya, dia kreatif Ustaz. Apa dia? Kreatif. Boleh ya, tapi cuma kadang-kadang bila ada dress coding ya, kita better follow lah ya. Kecuali memang kita tak ada pakaian tersebut. Ya, memang tak ada kan. Tak ada tu tak apalah kan. Tapi Ustaz rasa macam tadilah pakaian yang sopan ya, paling kurang pakaian yang sopan. Kita pun tak tetap macam Ustaz pun biasa bila kita buat majlis perkahwinan anak kita pun kita tak bagi tahu kan mesti pakai baju Melayu, kita pun tak cakap. Ya, cuma kita kata disarankan kalau boleh pakai baju Melayu baguslah. Ya. Jadi benda-benda begitu saya rasa dia insya-Allah ya, semakin hari through time insya-Allah ya, dia akan jadi lebih baiklah mudah-mudahan penerimaan masyarakat. Ya. Ustaz, dekat Brunei bagus Ustaz. Sebab hari Jumaat orang pergi masjid pun semua pakai baju Melayu. Kalau yang dengan tak pakai samping, Melayu,
Dengan sampai habis tu kalau bulan puasa, dia Hmm. pergi kubur pun pakai baju Melayu semua meriahnya macam ada raya lah pula dah. Hmm. Ya. Oh, itu mungkin sebab mungkin sultan dengan kerabat diraja pun macam tu. Jadi mungkin dia dah nampak. Yalah sebab Brunei mungkin penduduk kan. Penduduk tak ramai. Dia pulau. Kemudian lebih controllable lah. Ya, mudah. Ustaz lah pandangan Ustaz lah. Ya, mungkin Ustaz. Ya. Okey, terima kasih ya atas masukan tuan-tuan dan puan-puan. Ya, kita Ustaz, baca terus. Ya. tapi yang kisah Rasulullah tadi tu Hmm. apa ni bukan jenis pakaian kan yang baginda nak tegur. Baginda nak tegur tu sebab Ya, ada betul. kekurangan. Pasal nampak tak nampak comot. Nampak comot. Kan? Maknanya bukan dari sudut jenis pakaian yang Ya, orang tu betul. pakai. Betul. Ya, memang kita sebab tu Ustaz sebut tadi biarlah yang kita kata presentable lah. Ya, kita pergi jumpa dengan Nabi, Nabi pemimpin negara, ya. Walaupun Nabi ni Nabi dan Rasul dan Nabi boleh terima siapa saja, tetapi kita kena faham status Nabi sebagai ketua negara. Nabi presiden, Nabi perdana menteri, ya. Dan bila Nabi duduk dalam satu majlis, Nabi dikelilingi oleh para sahabat. Ya, maknanya bukan dia jumpa Nabi personally bukan, ya. Tetapi dia jumpa Nabi dalam apa kita panggil in public, ya, dan sudah tentu dia bawa image, ya, yang dia kena bawa image yang baik lah, ya. Dan Nabi satu yang kita belajar, Nabi tak tegur depan-depan, ya. Nabi biarkan sahabat tadi berundur, ya, maknanya dia keluar daripada majlis minta izin dan Nabi pesan pada mana-mana sahabat kalau ada yang boleh pergi jumpa sahabat tadi bagi tahu dia supaya lain kali kalau datang jumpa duduk dalam majlis rasmi ni biar jangan comot lah, biar proper lah sikit, ya. Keadaan dia peniaga tu tak apa, itu tak ada masalah. Ya, macam kita kata orang kerja bengkel sebagai contoh kan, ya. Takkan dia pergi semayang dengan baju bengkel dia, tak sesuai lah. Ya, patutnya dia cuci mungkin, ya. Kita kata tidaklah terlalu keras sangat kan sebab dia memang main dengan minyak, ya. Jadi dia cuci, ya, the best that he can do, kemudian tukarlah baju kita kata. Ya, tukar baju biar elok sikit, ya, tukar baju lain nanti bila dia balik daripada surau ataupun masjid, pakailah balik baju kerja dia, ya. Jadi maknanya betul kata Kak Nap, dia bukan pada fashion. Ya, dia bukan dress coding in terms of pakai baju Melayu, pakai baju batik sebagainya. Dia lebih pada being presentable lah, ya. Pakai apa pun tak apa, asalkan tutup aurat, ya, tetapi jangan comot. Ya, biar orang Islam tu nampak elok lah sikit. Ya, kalau Ustaz boleh detailkan, maknanya macam contoh orang lelaki lah, ya, ada janggut, ada misai, biar kita kata andam lah sikit. Ya, jangan biar berseribai orang kata, nampak tak sopan lah. Ya, nampak tak elok kita kata. Ya, sebab Islam ni sebab kita sebagai Muslim, kita bawa image Islam. Ya, dengan sebab kita tu menyebabkan Islam tu dipandang rendah, dipandang hina, tu tak bagus. Ya, sedangkan Islam tak suruh macam tu, kan? Tapi oleh kerana kita kurang ambil perhatian, menyebabkan image Islam tu tercela. Ya, dia tarnish, ya. Image Islam tu sebab kita punya not being presentable tadi. Tu dia punya isu dia tuan-tuan, ya. Okey, ya. Jadi Nabi kalau tak suka sesuatu yang dilakukan oleh seseorang, baginda mengetahui, baginda tidak pernah mengatakan apalah dia ni dengan menyebut nama dia, ya. Dia berkata demikian. Tetapi baginda berkata apalah beberapa kaum yang melakukan atau berkata demikian, baginda melarang seseorang daripada melakukannya tanpa menyebut pelaku. Jadi macam kita jugalah. Ya, kadang kita tak sebut nama, ya, tak sebut nama syarikat, tak sebut nama orang, tak sebut nama selebriti, ya, kita cuma sebut ada selebriti tertentu yang kita sebut macam tu aja, ya. Nabi tak tegur, tak sebut nama. Kerana yang Nabi benci bukan orang tersebut, Nabi benci perangai dia. Nabi benci dia punya apa ni, not being presentable tadi, ya. Yang itu yang Nabi komen, yang Nabi criticize, ya. Aisyah juga berkata, Rasulullah SAW bukanlah seseorang yang berkata buruk. Nabi tak guna perkataan yang harsh, kita kata, ya, perkataan yang tak sesuai. Ya, kita kadang-kadang minta maaf, ya, di kalangan ustaz-ustaz ni bila bercakap tu tak pilih perkataan, kita kena pilih, ya. Kita punya word choice kita, ya, kemudian intonasi dan sebagainya tu kena diambil perhatian. Ya, terutamanya pilihan perkataan, menggunakan perkataan-perkataan yang tak sepatutnya. Tak boleh, ya. Kita kata tak boleh guna perkataan. Yang kadang-kadang kita dengar pun kita rasa tak selesa. Bukan kita cakap, kita dengar, Allah, kita kata ustaz ni tak patutlah cakap macam tu, ya. Kerana image dia tu tak sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dia ada. Ya, jadi dia tahu bab adab, bab akhlak, ya.
Dan bukan maknanya kita kata jangan bercakap langsung, bukan, ya. Tapi maknanya gunalah perkataan yang lebih baik, lebih sopan, ya, yang kita kata lebih sedap didengar oleh masyarakat. Sebab orang Melayu ni dia sangat berhati-hati dengan perkataan. Ya, secara umum kita kata orang Melayu ni dia bercakap berlapik. Ya, sebab tu dia ada kiasan, ya, dia ada isyarat-isyarat tertentu yang macam itulah, ya, kita kata. Ya, yang sangat yang menjadi peraturan masyarakat, kita kata, ya. Kita punya apa kita panggil, ya, benda yang sudah diterima pakai. Ya, dah jadi social convention dalam masyarakat. Memang orang tahu dah. Ya, memang macam tadilah, ya, pergi majlis perkahwinan contoh tadi, pergi majlis ada kematian sebagainya, takkanlah pakai pakaian-pakaian yang tak sesuai. Ya, terutamanya sembahyang, kadang budak-budak muda, minta maaf saya sebut, ya, mungkin anak-anak kita ataupun menantu, ya, ataupun rakan-rakan kita, ya, yang kadang-kadang pakai t-shirt yang tak sesuai, kita kata bawa ke masjid tak sesuai. Ya, di rumah mungkin tak ada masalah sangat, ya, tapi tak sesuai. Ya, macam minta maaf, ya, pakai apa kita panggil hard rock sebagai contoh, ya, hard rock cafe contoh, ya. Kita tahulah, ya, hard rock ni macam mana kan. Jadi ada apa kita panggil, ya, ada dihidangkan arak, ada apa, jadi kita pakai baju tu, ya. Kadang-kadang kita mungkin tak rasa, dan kita mungkin bukan nak sombong. Kadang orang pakai hard rock Venice contoh, ya, hard rock Manila, ya, hard rock apa kita panggil London sebagainya, ya. Jadi bukan dia nak bagi tahu aku dah pernah pergi London, aku dah pernah pergi Manila, aku dah pernah pergi Venice, bukan. Ya, tapi macam tadilah, ya, kadang bila ambil baju tu dah biasa, ya. Macam Ustaz ada seorang kawan, dia memang mengumpul baju-baju macam ni. Dia boleh beli online, dia boleh, maknanya memang dia minat. Tapi macam tadilah, takkanlah pergi masjid pakai baju yang tu, tak sesuai lah. Ya. Jadi kalau kita kata ada gotong royong di kubur ke apa, tak apalah nak pakai tu, kan. Tapi kalau pergi masjid tu sahaja pakai baju lain lah. Ya, kena biasa pakai kemeja lah, kan. Jadi anak-anak kita kadang susah nak pakai kemeja. Ya, memang dah biasa dengan t-shirt. Bukan t-shirt tu tak boleh, kan. Tapi kalau sembahyang, pakai t-shirt, lepas tu dengan dengan jeans kita kata, memang aurat di belakang tu memang susah nak tutup. Ya, jadi sayang, ya, dia solat bagus dah, ya, datang sembahyang budak-budak muda ni bagus, ya. Kita pujilah, tapi itulah, ya, dia tak presentable tadi, ya. Kemudian yang berkait dengan syariah compliant pula, ya. Kalau tak syariah compliant lagi, baju agak sendat, ya, sebab banyak yang pakai tight fitting, kan. Itu kena biar longgar lah sikit, kita kata, ya. Sebab budak-budak sekarang memang tak suka pakai longgar, tu masalah dia, ya. Masjid kena siapkan kain pelekat lah Ustaz. Sepatutnya, ya. Dulu Ustaz tengok Asal aku kalau nampak ketat macam tu, suruh dia sarung aja buat macam betul, ya. Memang kena ada satu section menyediakan seperti mana perempuan ada telekung, kan. Lelaki pun kena ada bahagian kain pelekat. Memang patut. Ya, seperti mana di R&R, ya. Ustaz ingat dulu masa bertugas di Petronas, ya. Kita memang sediakan satu ruang, ya. Ya, siapa-siapa nak infak kain pelekat letak kat situ, ya. Cuma from time to time kita hantar basuh pergi dobi lah, ya. Sebab kadang-kadang kita panggil di R&R apa semua ni, dia punya kain pelekat, dia punya sejadah apa semua tu dah hapak kadang-kadang. Tak ada orang nak buat, ya. Cuma ada Ustaz tengok ada NGO yang dia prihatin, ya. Dia kutip, dia bagi yang lain, ya. Dia ada 3-4 pasang kita panggil telekung sebagai contoh. Jadi dia datang dikutip R&R Sungai Buloh, R&R Elmina sebagainya. Kemudian dia bagi dia punya itu dulu, ya. Nanti bila dah cuci dia hantar balik, dia ambil balik. Maknanya dia ada pool of kita panggil telekung tadi. Itu benar-benar baik. Tapi cadangan Kak Mariatun tadi bagus, memang betul. Ya, sebab di masjid memang tak ada, setakat ni Ustaz tak nampak lah. Ya, tak tahulah masjid besar macam masjid negara macam apa, tapi setakat yang Ustaz tengok Ustaz tak nampak. Dulu biasa kita kata, ya, di belah belakang tu ada kita panggil tempat, ada sidayan tu, kan, ya, ada macam ampayan tu dekat belakang, ya, ada satu sudut, siapa tak ada kain ataupun seluar ketat, ya, boleh ambil sarung je, kita kata, ya. Tak payah buka seluar tu pun, ya, pakai je sarung. Kadang orang ni buka seluar ni, ya, dia takut kena curi barang-barang pula, kan, tu kita faham lah, ya. Tapi macam tadilah, kita nak jaga barang tak hilang, tapi kita tak jaga adab depan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Okey, ya, Aisyah pun dah sebut dah, ya. Baginda tidak pernah bertempik di pasar-pasar. Mana Nabi tak nak angkat suara tinggi. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, ya. Tetapi baginda memaaf dan berlapang dada. Jadi sifat pemaaf tu. Ya, sifat pemaaf tu penting.
Mengenai baik pergaulan, adab-adab yang baik dan akhlak ketika bersama pelbagai lapisan masyarakat, ia merupakan antara kandungan hadis-hadis sahih yang banyak. Macam tadilah, ya. Nabi punya macam mana Nabi socialize ya dengan masyarakat dalam kitab Syama'il Muhammadiyah sebagai contoh. Ada dalam Riyadhus Shalihin, ya, dan ada dalam kitab-kitab yang apa kita panggil yang disebut sebagai kitab-kitab Raqaiq. Raqaiq ni hadis-hadis Raqaiq ni mana hadis-hadis yang menceritakan tentang tingkah laku, ya, tata cara, ya, bagaimana Nabi berinteraksi, bersosial dengan masyarakat. Tu ya dalam kitab sirah juga banyak kita kata, ya. Jadi Ali radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang paling berlapang dada, paling jujur dalam berbicara, ya. Nabi disebut as-sadiq, as-sadiqul amin. Nabi ini as-sadiq yang bercakap benar dan al-amin yang diberi amanah. Yang sangat beramanah Nabi ini. Paling lembut perangainya dan paling berakhlak dalam pergaulan. Anas bin Malik kata, sejak aku berkhidmat dengan Nabi, aku tak pernah, ya, Nabi tak pernah angkat suara dan Nabi tak pernah meletakkan tangannya pada tubuh aku, tak pernah. Ya, maknanya jentik ke pihak telinga ke, tak pernah. Ya, itu Anas kata. Ya, sebab Anas ketika jumpa dengan Nabi umurnya 10 tahun. Sampai Nabi berusia 63, maknanya Anas berusia 20 tahun. Ya, Anas tak ada kata aku pernah dijentik ataupun dicubit, ya, oleh Nabi, tak pernah. Ya, malah, ya, kita kata Anas sentiasa memuji keterampilan Nabi dan kelembutan, ya, perangai dan juga tutur kata Nabi. Kemudian apa lagi, ya, berakhlak dalam pergaulan. Rasulullah menjadikan orang ramai tertarik kepadanya dan tidak menjadikan mereka melarikan diri, ya. Basyiru wala tunafiru, ya. Basyiru, berilah berita gembira, wala tunafiru, jangan buat orang lari daripada kamu. Ya, jadi maknanya memang dalam hadis disebut jangan buat orang lari pada kita. Sebab itu, ya, kalau orang mengatakan Nabi Ayub alaihissalam sakit, ya, sampai sakit tu bertahun-tahun, sampai kita kata keluar ulat, ya, yang pada luka ataupun pada sakit dia tu, ya, ini merupakan cerita-cerita Israeliat lah. Sebab Nabi dan Rasul tak boleh bersifat macam tu. Ya, kerana Nabi dan Rasul dia kena approach orang, ya. Dia kena kita panggil, ya, dia kena outreach orang. Jadi tiba-tiba sekarang ni orang nak datang pun tak suka sebab bau busuk sakit dia, ya, dia punya sopak dia punya, ya, kudis dan sebagainya menyebabkan orang lari. Jadi ini menjatuhkan, ya, muruah sebagai seorang Nabi dan Rasul. Sedangkan Nabi ni dia tabligh menyampaikan. Kalau orang kata Nabi Musa cacat lidah, tak betul. Sebab Nabi Musa seorang pemidato yang hebat. Boleh berdebat, ya, dengan Firaun, ya, dengan kita panggil, dengan menteri-menteri dia, dengan ahli sihir dan sebagainya. Ya, jadi banyak riwayat yang menyebut Nabi Musa berpidato. Ya, jadi kalau orang cacat lidah, ya, tak boleh berpidato. Yang disebut sebagai uqdatam min lisani itu. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani. Ya, leraikan kekeluan, kelu lidah. Ya, bukan lidah tu cacat, ya. Bagaimana mungkin Nabi itu melaksanakan tugasan tabligh kalau dia cacat? Bagaimana mungkin, ya, Nabi Ayub, ya, penyakitnya sampai orang lari pada dia? Tak boleh. Semua tu cerita-cerita yang tak mengikut peraturan Nabi dan Rasul yang memiliki sifat wajib, ya, sidik, ya, amanah, tabligh dan juga fatanah, tak boleh. Jadi bila cerita-cerita tu bersalahan dengan sifat wajib bagi Nabi dan Rasul, so kita tolak aje. Walaupun kita tak tengok dia punya riwayat. Bila kita tengok riwayat memang confirm dah. Ya. Ya. Kita punya nabi-nabi semua sekali, dia orang tak ada yang physically cacat kan, Ustaz, kan? Tak ada, memang tak ada. Tak ada yang kita kata tempang ke ataupun buta mata sebelah ke, tak ada. Ya. Sebab kalau mereka begitu, sudah tentu nanti ada di kalangan mad'u dia, di kalangan audience dia yang akan lari pada dia. Sedangkan Nabi dan Rasul dia kena outreach orang, ya. Bukan orang datang jumpa dia, ada orang datang jumpa dia betul, tapi dia kena pergi jumpa orang. Macam mana kalau dia sakit, ya, sampai bertahun-tahun, ya, dia sakit tu betul, tapi bukan sakit yang menjatuhkan maruah dia. Sampai peringkat mananya berkudis, berulat, ya, busuk baunya, tak menasabah. Itu bukan sifat Nabi dan Rasul. Ya, tapi cerita-cerita macam itulah yang diceritakan oleh ustaz-ustaz dan guru-guru sebagainya, ya. Walaupun tujuannya tu untuk menimbulkan simpati, tapi tak boleh. Kita tak boleh cerita benda yang tak betul. Benda yang tak ada asas, ya. Dia kata Ibnu Katsir sebut bukan nak suruh kita cerita balik. Ibnu Katsir sebut nak bagi tahu cerita-cerita tu pun viral zaman dia. Cerita-cerita tu pun popular, tapi cerita-cerita tu tak sahih. Ya, cerita-cerita tu daripada Israeliat yang tidak boleh dibuktikan dengan
hadis-hadis yang sahih, tak boleh, ya. Tapi dia cerita sebab apa? Dia cerita tu nak bagi tahu benda tu viral zaman dia dan kena tolak. Kalau kita jumpa lagi cerita-cerita macam tu, kita kena bagi tahu ni semua Israeliat kebanyakannya, ya. Jadi oleh kerana itu Ibnu Katsir dan tokoh-tokoh ulama lain dia sebut dalam kitab dia untuk kita supaya berjaga-jaga tidak melakukan kesalahan yang sama. Ya, maknanya macam mak kita kan, ya, kita macam di sekolah sebagai contoh. Ya, kita jemput mereka yang keluar berpusat serenti, bekas penagih contoh, orang yang pernah terlibat dalam dadah. Kita jemput dia bukan nak suruh budak-budak jadi penagih dadah, bukan, ya. Kita jemput dia supaya dia bagi tahu, ya, zajrun tadi teguran. Bagi tahu dia warning, bagi tahu dia supaya para pelajar boleh elak. Ya, kalau orang bagi minuman, orang bagi free minuman, ya, jangan percaya terus. Mungkin dia letak sesuatu dalam tu, ya, menyebabkan kita jadi ketagih. Jadi kita panggil orang tu untuk supaya dia menerangkan yang salah. Ya, dan apa cara untuk mengelak, kan? Jadi bukanlah maknanya bila Ibnu Katsir cerita tu maknanya nak suruh orang ikut, bukan. Tapi nak suruh orang elak supaya tak buat benda yang sama. Jadi benda-benda tu perlu diambil perhatian. Sebab kadang-kadang, minta maaf, ya, Ustaz biasa dengar, ya, ada penceramah-penceramah tertentu dia kata Ibnu Katsir pun sebut benda ni. Ibnu Katsir sebut bukan nak suruh kita ikut, tapi nak suruh kita jangan buat. Nak suruh kita berhati-hati kalau berlaku perkara tu kita kena tolak dengan apa kita panggil, ya, dengan hujah. Ya, dia kena faham dia punya tujuan mereka meletakkan perkara-perkara macam tu. Macam kita kata kitab Sunan, kan, Sunan Abi Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasai. Ada tak hadis palsu dalam tu? Ada. Ada tak hadis dhaif jiddan? Ada. Apa tujuan dia? Nak bagi tahu ini palsu. Dia bawa tu untuk bagi tahu palsu ni. Dia bagi tahu bahawasanya hadis ni dhaif jiddan, tak boleh pakai sebagai hujah. Itu tujuan dia. Ya, kita kata apa Imam Abu Daud ni hadis palsu pun bawa. Tujuan dia bawa nak mengingatkan orang bahawasanya hadis tu palsu. Bukan nak suruh orang ikut, ya. Jadi kita salah faham kadang-kadang. Kita tak tengok footnote, ya. Okey, mengenai baik pergaulan, ada adab yang baik dan akhlak, ya. Yang saya tahu daripada jiran saya yang Kristian, memang dalam Bible dia kata Moses stammers. Okey. Itu yang orang kita yang Rabbi Syrah li Sadri tu mungkin orang ambil daripada cerita tu lah kot. Sama lah juga macam Satan was was a fallen angel, that kind of stories juga kot. Yalah, mungkinlah kot, ya. Tapi macam tadilah kalau kita tengok teks doa tu ayat 25, 26, 27, ya, dalam surah Toha tu. Dia surah Toha tu. Ya, Rabbi Syrah li Sadri ayat 25. Wa yassir li amri 26, ya. Wahlul 'uqdatam min lisani 27. Yafqahu qawli 28. Dia ada 4 ayat tu doa yang diajar oleh Allah kepada Nabi Musa sebelum bertemu dengan Firaun. Sebab Allah bagi Nabi Musa mukjizat, ya, tongkat yang boleh bertukar jadi ular dan tangan baginda yang bercahaya. Kemudian yang kedua ialah bekal dari segi spiritual lah. Kalau tadi fizikal, kan. Sebab Nabi Musa akan berhadapan dengan ahli sihir yang menggunakan tongkat dengan tali juga, ya. Jadi orang yang pakai ahli sihir ni memang dia pakai tongkat. Jadi sesuailah Nabi Musa dibekalkan dengan tongkat. Tapi tongkat tu pun tongkat yang Nabi Musa guna selama ni sebagai pengembala kambing, ya. Cuma bila disebut tentang spiritual tadi, kita tengok wording dia. Wahlul 'uqdatam min lisani. Wahlun dan leraikan. Ya, uqdah di situ bukan makna cacat. Uqdatan min lisani itu maknanya kelu lidah, kelu. Kelu lidah tu bukan apa kita panggil, bukan gagap. Ya, uqdah tu bukan gagap. Uqdah tu kelu, ya. Kerana apa Nabi Musa jadi kelu? Kerana Nabi Musa pernah bunuh budak. Budak tu budak Kipti, bangsa Firaun. Dan Firaun nak bunuh dia, nak tangkap, nak bunuh dia. Nabi Musa lari, kan? Kita dah tahu dah cerita tu. Jadi takut Nabi Musa diambil tindakan oleh Firaun tu, menyebabkan Nabi Musa macam dia ada malu Allah. Ya, pasal yang pertama, dia banyak terhutang budi dengan Firaun. Dia memang banyak terhutang budi, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok dalam Suratul Maidah ada cerita panjang. Cerita Nabi Musa, ya. Kita dah baca pada ensiklopedia sirah para nabi lah di kelas Moses kita, ya. Jadi nak bagi tahu Nabi Musa, ya, dia ada beberapa kekangan. Yang pertama, ya, dia malu Allah kerana apa? Kerana dia banyak terhutang budi dengan Firaun. Firaun yang besarkan dia pada kecil. Ya, dia dapat dia besar di istana Firaun tu, iaitu dengan duit Firaun tu, ya. Dia belajar di sekolah dia. Apa mana kalau ibarat kita kata ni dia dapat Firaun Foundation lah, dia dapat scholarship.
belajar sampai umur 30 tahun. Duduk istana, duduk senang lenang ya sebagai anak angkat raja kita kata ya. Jadi dia ada tu hutang budi. Malah Firaun pun sebut ya, Musa tak ingat ke kau masa kecil tu siapa yang besarkan kau? Siapa yang bagi kau makan? Siapa yang bagi kau belanja? Bukan kami ke? Itu maknanya ada ungkitan, ada ungkit. Ya, dalam Quran ada cerita tentang ungkit tadi, ya. Begitu juga tentang apa ni, Nabi Musa buat kesilapan kerana telah membunuh secara tak sengaja budak tadi. Jadi benda-benda ni menyebabkan Nabi Musa berasa macam kita lah tuan-tuan, ya. Kita pernah buat satu kesalahan. Kemudian bila kita nak bercakap tu, nak cerita macam orang dadah lah kan. Dia dah pernah terlibat dengan dadah. Dia nak cerita ke orang tu kadang dia segan juga sebab alah kau pun dulu terlibat dadah. Ya, banyak cakap dia kata, ya. Dulu kau pun masa belajar dekat overseas tu pun kau pun ya kau bantai juga arak, ya, makan pun tak jaga, ya, benda-benda halal apa semua tak peduli. Sekarang nak cerita pula tentang halal haram. Kita akan ada macam itulah, ya. Dia akan ada rasa macam apa tu istilah dia tuan-tuan. Macam kita nak cakap macam malu Allah, ya. In English apa tu kita panggil apa Sister Shima? Kita panggil apa tu istilah dia? Ustaz. Apa? Guilty conscious. Ya, betul juga, tapi ada istilah lain lah Ustaz yang sesuai. Kita macam Hesitation. apa dia? Hesitation. Kita hesitate sikit lah, ya. Memang mungkin ada lagi perkataan lain tu kalau kita check nanti, ya. Kita memang teragak-agak nak cakap tak cakap, nak cakap. Dia bahasa Arab dia panggil taradud. Taradud tu maknanya macam nak cakap kan orang bantai aku pula. Ya, kalau tak cakap ini tanggungjawab aku. Ya, memang dia duty conscious tu betul sebab dia tanggungjawab dia. Ya, jadi perkara itulah yang menyebabkan ya Nabi Musa minta supaya abangnya Harun menjadi juru cakap. Ambil Harun sebagai juru cakap bukan makna dia tak boleh bercakap macam kita sekarang tuan-tuan. Ya, PM sebagai contoh, ya. PM boleh jawab tapi takkanlah benda-benda kecil-kecil PM nak jawab, mestilah dia ada spokesman dia. Ya. Apa ni, hiring a spokesman bukan makna PM tak boleh bercakap. Dia boleh lebih daripada bercakap, berpidato pun boleh. Ya, jadi ambil spokesman tu sebab biarlah spokesman tu yang handle apa ni press conference. Tak perlulah kita kata semua benda PM nak jawab, ya, semua benda menteri nak jawab, tak payahlah. Ya, kadang-kadang kita ambil apa ni juru cakap je, ya. Macam ayah ustaz lah sebagai contoh, ya. Diminta untuk bercakap wakil keluarga tapi ayah ustaz kata tak apalah. Ya, ni apa Ustaz Anzaruddin ada bagi dia bercakap lah. Ya, bukan makna ayah ustaz tak boleh cakap, dia pandai bercakap, dia boleh debat, boleh berpidato. Tapi sebab takkanlah benda-benda ni dia nak handle, bagi anak lah handle, sudah. Macam itulah ibaratnya tuan-tuan. Supaya Nabi Musa boleh fokus pada benda lain dan supaya dia tak rasa taradud tadi, ya, teragak-agak kerana dia pernah buat kesilapan dalam hidup dan benda tu memang Allah dah maafkan dia. Allah dah maafkan tapi di kalangan manusia belum lagi. Jadi tuan-tuan kena faham. Perkataan balik pada kedatan milisani itu merujuk kepada apa tuan-tuan? Dia merujuk kepada kelu lidah. Apa makna kelu lidah? Ya, kelu lidah apa makna tuan-tuan? Kelu lidah apa dia? Kak Nap apa kelu lidah? Kak Malatun? Kelu lidah tu apa? Gugup Ya, gugup, okey, gugup perasaan kan? Kelu lidah. Memanglah dia berkait dengan perasaan, betul lah. Kelu tu apa? In English apa? Terkata ke Ustaz? Kelu lidah tak terkata ke? Macam mana? Kelu ni. Kelu in English apa? Kelu apa Kak Shima? Dumbfounded. Itu kelu tak, Ustaz tak pasti. Iyalah kot, ya, kelu Dia kelu ni, ya, kita bukan tak pandai cakap tapi macam kita tergamam tau, tergamam. Ya, bila kita jumpa dengan ya orang yang kita suka contoh, tak boleh nak bercakap, ya. Jadi kita jumpa, ya, kita tak pernah jumpa dengan dia. Ya, contohlah, ya, ada orang, ya, tengok ada seorang apa ni budak daripada Indonesia, Ustaz tengok dalam video dalam YouTube lah. Ya, dia memang dia daripada belah-belah Nusa Tenggara sana, ya, kulit hitam sikitlah. Jadi dia memang minat betul dengan Cristiano Ronaldo, dia minat, ya. Jadi bila dia minat, ya, orang tanya, kalau ada peluang jumpa Cristiano Ronaldo, suka tak? Dia kata sukalah. Ya, jadi adalah temu ramah tu sampai ke Cristiano Ronaldo dan kita tahulah Ronaldo memang baiklah kan. Jadi dia sponsor orang ni untuk pergi ke tak tahu di manalah kelab Cristiano Ronaldo main tu. Dia pun pergi, saya tak ingat masa kat Manchester United ke ataupun masa dekat Real Madrid dulu, ya, di Madrid. Jadi bila budak ni datang, ya, dia mula-mula tengok bersemangatlah, sukalah kan. Boleh orang tanya, boleh bercakap apa semua sebagainya. Tiba-tiba bila jumpa je dengan Cristiano Ronaldo depan berdepan tu, kelu lidah, tak boleh bercakap.
Tak boleh nak cakap. Tang tai. Apa dia? Tang tai. Tongue tight, ya. Yalah, maknanya ketat lidah dia lah, kan. Ya. Speechless, Ustaz. Speechless. Speechless. Betul lah, semua tu betul, ya. Mana tak boleh nak bercakap, ya. Sebab apa? Sebab memang macam tadilah kita kata, ya, kita jumpa dengan orang yang memang kita sanjung, kita memang sangat nak jumpa, tiba-tiba bila kita jumpa tak boleh nak bercakap. Memang tak boleh nak bercakap. Diam macam tu lah, diam 1000 bahasa. Ya, macam kita lah, kan, ya. Kita orang lelaki contoh, dia suka dengan seorang perempuan. Ya, dia tulis surat lah apa semua boleh, okey, clear. Ya, dia buat apa ni, video call lah apa semua sebagainya boleh. Bila bercakap tak berjumpa tu tak apa. Tapi bila berjumpa depan-depan, tak boleh nak bercakap, diam 1000 bahasa. Macam itulah maksud dia. Jadi bukan maknanya lidah dia cacat, bukan. Lidah tak cacat, dia bukan stammer, tuan-tuan. Ya, tapi bukan macam tadilah Kak Syimah cakap, ya, mungkin dalam Bible cakap macam tu. Jadi kita pun, ya, sebab kebanyakan daripada kita apa kita panggil, ya, lebih English punya version, ya, jadi kita pun guna perkataan yang sama mungkin. Tapi kalau kita tengok ayat-ayat Quran dari Nabi menunjukkan Nabi Musa ni berpidato hebat. Berpidato, ya. Contoh kita kata Nabi Musa berpidato ketika berlaku kemarau panjang. Masa Nabi Musa dan Bani Israel berada di Padang Teh, ya, di Semenanjung Sinai itu. Jadi tak turun hujan berapa tahun dah, ya. Disebabkan rupanya ada seorang lelaki, ya, yang apa kita panggil, ya, yang buat dosa dan tidak pernah mau bertaubat. Nabi Musa pun bercakap, berpidato, ya. Kemudian ada beberapa kes lain lagi, ya. Maknanya kalau Nabi Musa ni stammer, dia tak boleh berpidato, tuan-tuan. Tak boleh, ya. Macam mana nak berpidato? Tak boleh. Jadi bukannya cacat lidah, terbakar kerana makan bara api, sebab itu cerita Israeliat, tetapi kerana kelu lidah disebabkan kesalahan yang dia pernah buat dan kerana rasa apa kita panggil terhutang budinya dengan Firaun. Sebab memang Firaun mengeluarkan duit yang banyak untuk membesarkan Musa tu di istana. Ya, makan pakai dia memang ditanggung oleh Firaun tu. Tuan-tuan, kita kena betulkan kepahaman tadi, ya. Tapi macam biasalah, ya. Kadang-kadang susah juga bila ustaz-ustaz yang terkenal masuk TV, dia duk sebut Nabi Musa ni gagap, Nabi Musa tu maknanya bersalahanlah dengan sifat wajib seorang Nabi dan Rasul yang hebat dalam bidang tabligh menyampaikan. Dia kena sampaikan dengan baik. Ya, tabligh tu mesti tablighul mubin. Ya, tablighul mubin tu maknanya tabligh itu menyampaikan secara mubin, secara jelas. Dia mesti apa kita panggil, ya, dia tak ada selindung-selindung. Ya, dia tak ada kita kata tergagap, tak ada, tuan-tuan. Itu jauh beza tu, ya. Jadi kita kena betulkan tu, ya. Cuma macam tadilah ustaz-ustaz yang bagi ceramah pun kena buat homework lah patutnya. Itu masalah dia. Macam yang viral selalu kan bulan Ramadan lah apa semua. Kadang-kadang ustaz-ustaz ni tak tahulah, ustaz tak tahulah, ya. Mungkin dia punya sekretari kot, ya. Dia ambil, dia pilih-pilih kan, kemudian dia viralkan. Ya, mungkin untuk naikkan rating ke Ustaz tak tahu. Mungkin bukan Ustaz tu buat lah, orang lain yang buat. Ustaz, memang betul lah Ustaz. Pasal yang retail pun macam-macam video dia. Naik confuse dia buat. Yalah, masalahnya kesan pada masyarakat pula tak mengaji. Ya, jadi sepatutnya bila kita come up dengan benda-benda tu, kita bagi sesuatu tu supaya dia jadi clear. Ya, benda yang confuse Ustaz. Betul, Ustaz faham, ya. Jadi menyusahkan orang sebenarnya, ya. Sedangkan kita kata semua yang dia bagi pandangan tu sebenarnya semuanya tu ada hujah. Sama ada hujah daripada hadis atau hujah daripada fiqh, ya. Cuma bila bertembung antara hujah hadis dengan fiqh, keutamaan adalah hujah hadis. Ya, kalau kita tengok Al-Imam Syafi'i pun dalam kitab Al-Um kan, Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab ni, kitab besar mazhab Syafi'i pun sebut tentang kebiasaan Nabi buat 1 rakaat witir. Nabi biasa buat 1 rakaat witir. Imam Syafi'i pun sebut. Ya, Imam Nawawi pun sebut. Ya, dan witir yang afdal adalah witir yang baca terus 3 rakaat 1 salam, 5 rakaat 1 salam. Dalam kitab Bulughul Maram pun sebut. Tapi kalau ada yang nak buat 2 campur 1, ya, 2 tu nak baca mukadimah ke, nak baca sebagainya. Semua tu ada pandangan, tapi pandangan tu datang selepas yang hadis tu yang pertama duduk atas tu. Kita kadang-kadang kita campur aduk. Minta maaf Ustaz kata, tuan-tuan, ya. Kita tak dapat bezakan, macam tadi Ustaz sebut. Kita tak dapat bezakan antara apa yang Nabi cakap dengan apa yang sahabat cakap. Ya, yang sahabat cakap boleh terima. Boleh terima sebab sahabat memang tak bohong. Semua sahabat Nabi tak ada bohong. Kalau dia bohong, dia bukan sahabat. Sebab sahabat Nabi tak ada bohong. Itu Ibnu Hajar sebut. Ada tak sahabat Nabi yang murtad? Ada, jadi dia bukan sahabat. Dia menyokong Musailamah Al-Kadzab, dia bukan sahabat. Ya. Tetapi sahabat yang lain, ya, semuanya adalah benar.
Ya, semua mereka ni adalah adil. Maknanya bukan bernipu, bukan berbohong, bukan khianat, tidak. Ya. Tetapi kata-kata sahabat ni sudah tentu ya berasal daripada apa yang mereka observe Nabi buat. Ya, dah tentulah, ya. Cuma mereka tak cakap Nabi bagi tahu. Dia tak cakap Nabi bagi tahu. Ya, dia pun tak cakap berdasar pada pengalaman kami bersama Nabi, tapi itulah hakikatnya. Ya, macam Abdullah bin Mas'ud tu, ya, dengan Nabi kan. 23 tahun sejak Nabi jadi rasul sampailah Nabi wafat, dia hampir keseluruhannya dia bersama Nabi. Adalah waktu-waktu tertentu dia dihantar untuk apa menjadi wakil Nabi di tempat lain, memang ada. Tapi secara umumnya mereka buat kesimpulan, mereka bagi statement tu based on what they observe, ya. What apa kita kata, ya, what have been done by Rasulullah, ya. Apa ni within that 23 years of apa ni prophethood. Jadi cuma dia tak cakap. Tu kadang-kadang, ya, kadang-kadang macam tu. Cuma kalau ada hadis yang Nabi sendiri cakap, itulah ranking pertama. Kalau yang Nabi cakap tak ada, yang orang bagi tahu Nabi buat tak ada, kita pergi pada sahabat cakap. Sebab sahabat hidup zaman Nabi. Dia lagi tahu, dia tengok Nabi macam mana sembahyang, ya, macam mana Nabi zikir, dia tengok, ya. Kalau sahabat tak ada, baru kita turun pada tabi'in. Tabi'in sebahagiannya Imam Malik, Imam Syafi'i. Kita follow lah dia punya ranking itu. Kita jangan utamakan apa yang Imam Mazhab cakap dulu, baru Nabi cakap sebagainya. Sebab Imam Mazhab tu pun dia buat keputusan mesti based on apa yang Rasulullah cakap, apa yang Quran bagi tahu kan. Sebab takkan para ulama mazhab kita ni keluar daripada Quran dan hadis, dah tentu tak akan berlaku. Tetapi sebahagian daripada apa yang para ulama mazhab kita cakap, itu sudah tentu ijtihad mereka. Sebab kadang-kadang Nabi tak sebut. Memang Nabi tak sebut. Ya, bila Nabi tak sebut, contoh kita katakan, ya, sembahyang atas kenderaan. Nabi tak pernah sembahyang atas kenderaan. Sembahyang fardu maksud dia. Sembahyang sunat atas unta ada. Sembahyang witir atas unta ada. Tapi sembahyang fardu zuhur, asar, maghrib, isyak atas unta tak pernah Nabi buat. Nabi kalau nak sembahyang fardu, Nabi akan turun dan sembahyang di atas tanah. Itu yang Nabi buat. Jadi sekarang ni masalahnya kita naik kenderaan tak boleh transit. Ya, kita punya penerbangan tu, ya, long distance journey, ya, 10 jam, 13 jam memang tak boleh turun. Kita naik apa ni kapal terbang sebelum Zuhur dan Asar dalam kapal terbang, Maghrib Isyak pun dalam kapal terbang. Kita sampai tempat sana subuh dah. Ya, kita nak kena sembahyang. Ya, memang sembahyang pada waktunya. Kita tak boleh main kodok-kodok aja, tuan-tuan, ya. Jadi kalau ustaz sebelum kita travel bagi tahu pada jamaah, tuan-tuan dan puan-puan, kita tak boleh sembahyang Zuhur di airport sebab ya penerbangan kita sebelum Zuhur. Zuhur 1.23. Kita akan bertolak pukul 12.30. Ambil wuduk siap-siap semua. Semua ambil wuduk siap-siap, ya. Dan ambil wuduk siap-siap, kemudian pakai stokin, pakai kasut siap-siap. Ya, naik apa ni kapal terbang, ya. Kalau kita menuju ke sebelah timur senang. Ya, sebab waktu Zuhur sudah semakin hampir. Ya, jadi kita boleh terus solat. Jagalah wuduk, jangan batalkan dulu, jangan masuk tanda apa semua tak payah. Ya, clear kan? Ya, jadi bila masuk waktu sembahyang Zuhur dan Asar, siap-siap apa ni jamak takdim kita kata, ya. Tak payah tunggu jamak takhir. Jamak takhir afdal. Tetapi kerana kita nak jaga wuduk, kita jamak takdim senang. Kemudian ya kita pun makan apa semua, nak buang air semua, batal wuduk. Bila batal wuduk, Maghrib Isyak dalam flight juga, ya. Jadi apa hukum sembahyang atas kenderaan? Yang itu para ulama akan buat ijtihad sebab Nabi tak pernah tunjuk. Ya, atas kenderaan. Yang ada para sahabat tunjuk ada naik kapal. Naik kapal ada, ya. Tapi naik kapal, ya, mereka masih boleh sembahyang berdiri, tak perlu duduk. Cuma Nabi ada sebut dalam kitab Bulughul Maram, kalau kamu naik kapal kamu sembahyang, sebab sahabat tak tanya macam mana position. Sahabat tanya tentang boleh tak ambil wuduk pakai air laut. Itu dalam kitab Bulughul Maram. Boleh tak sembahyang ambil wuduk pakai apa air laut? Sahabat pasal apa sahabat tak tanya pada Nabi? Sebab sahabat tak ada bermusafir bersama Nabi. Mereka musafir itu nak pergi hijrah ke ke Eritrea. Jadi dah tentulah mereka tak boleh berhubung dengan Nabi. First time mereka travel pakai kapal laut. Jadi oleh kerana perjalanan tu ambil masa beberapa hari, ya, air yang mereka bawa untuk minum cukup, tapi untuk wuduk tak boleh. Jadi mereka pun ijtihad pada masa tu. Mereka ambil wuduk pakai air laut, ya, sebab air laut ni banyak. Tapi ada bangkai ikan, ada apa semua sebagainya, ya. Mereka tak tahu, mereka sembahyang je. Ya, pakai air laut. Bila mereka balik jumpa dengan Nabi, baru mereka tanya. Nabi kata, ya, air laut ni halal, ya, tahir ataupun tahur, ya, dan dia punya apa kita panggil, ya, ikan-ikan yang mati itu semua halal, boleh makan.
Ya, Nabi tak cakap pasal position, cuma ada sahabat yang tanya. Ya, kami sembahyang berdiri. Nabi kata, tengok keadaan. Kalau boleh berdiri, berdiri. Tapi kalau keadaan goyang, ya boleh sembahyang duduk. Kalau tak boleh duduk, berbaring. Ya, itu macam biasa kita faham dah. Cuma dari segi Nabi buat, Nabi tak pernah buat. Ya, Nabi tak pernah sembahyang fardu atas kapal, contoh. Atas kapal terbang lagi tak pernah. Jadi maksudnya, ada benda yang Nabi tak ada pengalaman. Ada benda sahabat ada pengalaman, Nabi jawab. Jadi ada tak bukti mengatakan Nabi sembahyang fardu atas kenderaan? Tak ada. Tapi sahabat sembahyang fardu atas kenderaan, sahabat ada. Dan Nabi endorse. Okeylah tu. Ya. Cuma pendetilan dia. Nak jamak takhir ke, nak jamak takdim sebagainya, ikut kesesuaian. Maknanya ada juga bukti, tuan-tuan. Okeylah. Ya. Tapi ada ruang lah imam-imam mazhab untuk berfatwa, ya. Kerana kalau sudah ada dalam Quran dan dalam hadis, para ulama tak ada ruang lagi. La ijtihada fi apa kita panggil, ya. Tidak ada ijtihad lagi kalau ada dalil. Ya, fi mauridin nas, ya. La ijtihada fi mauridin nas. Dia punya kaedah dia. Tidak ada ijtihad pada bab yang berkaitan dengan nas. Kalau dah ada nas Quran hadis, tak ada ruang untuk ijtihad. Kalau tak ada ruang untuk ijtihad, maknanya terima saja apa yang Quran dan hadis cakap. Tetapi kalau Nabi tak sebut, Quran pun tak bagi tahu, ya, cuma bagi prinsip umum, itu ruang untuk para ulama berijtihad lah. Ya, baru kita ambil pandangan pure daripada Imam Syafi'i ataupun Imam As-Suyuti, ya, imam-imam besar dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi, ya, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, macam itulah tuan-tuan. Dia ada ranking dia. Kita tak boleh terus. Kita kena tengok, ya, sebab para ulama yang buat fatwa pun dah tentu dia akan ambil daripada ayat Quran dan hadis. Takkan mereka menafikan, meletakkan tepi Quran dan hadis, takkan punya. Jadi tuan-tuan kena faham dia punya ranking. Tapi duduk benda ni dalam kitab usul fiqh. Ya, dia ada subjek khusus. Ya, dia panggil dia panggil, ya, Principle of Islamic Jurisprudence dia panggil. Usulul fiqh. Ya, usul fiqh ni kita 2 semester belajar di universiti. Tapi bukan semua ustaz belajar usul fiqh. Usul fiqh ni ustaz syariah, bidang syariah, bidang muamalat, bidang Islamic banking, finance. Itu ambil bidang tu sebab mereka nak gunakan kaedah tu untuk untuk buat produk. Ya, dipanggil product development kan. Department of Product Development tu bank Islam ke, bank muamalat ke, bank apa, tu memang pelajar-pelajar syariah, pelajar-pelajar Islamic banking, muamalat, finance, mereka tu kena pandai usul fiqh. Tapi kalau dia bab dakwah tak wajib ambil usul fiqh. Dakwah, ya, bab bab hadis tak perlu ambil. Kalau dia nak ambil, itu option aja. Dan kebanyakan ustaz tak ambil benda tu sebab benda tu dia technical. Ya, banyak orang tak score subjek tu. Dia buat subjek teknikal. Ya, jadi bila dia subjek teknikal, tak ramai orang ambil. Kesan dia nanti bila berkait dengan hukum, kalau dia mengajar hadis ke mengajar Quran, bila orang tanya, dia tak boleh nak istinbat hukum tu. Pasal dia tak ada ilmu alat tu. Ya, macam kita kata kalau ustaz tu bahasa Arab dia tak bagus, contoh. Ya, kalau dia baca nanti orang tanya balik, apa uqdatam milisani apa dia? Uqdatam milisani maknanya gagap. Oh, tak boleh, salah tu. Ya, dia tak tengok tafsir. Paling kurang dia tengok tafsir. Dalam hadis cakap apa. Dia ada disiplin dia. Dia bukan boleh main hentam-hentam. Tak boleh, tuan-tuan. Tapi benda-benda ni, minta maaf, kadang-kadang tidak diambil peduli oleh para penceramah sebagainya. Ya, sebab tu, ya, benda-benda macam ni tak ramai orang nak mengajar. Ya, nak tadabbur Quran sebagai contoh. Ya, bahasa Arabnya tak kuat. Ilmu usul fiqh tak ada. Ya, tak tahu sirah, tak tahu hadis. Macam mana nak mengajar? Tak boleh, tuan-tuan. Ya, tapi masyarakat kita, sebab masyarakat kita orang awam, dia tak ada background ilmu yang baik, jadi dia tak ada cara untuk menilai. Kita tak ada filtering ability. Ya, ustaz tak tahu macam PMP sebagai contoh, ya. Menentukan guru-guru yang mengajar di PMP, dia mesti ada garis panduan dia. Mestilah ada kan? Ya, macam mana kita filter? Macam mana kita nak tahu ustaz ni, apa lain macam ustaz ni mengajar, kita kata, ya. Mengajar banyak ambil daripada pandangan-pandangan ahli falsafah ke, ya, ambil pandangan daripada tokoh-tokoh, ya, etis ke apa. Jadi takkan kita nak ambil untuk mengajar masyarakat kan? Ya, jadi kita nak mengajar apa yang Quran bagi tahu, apa yang hadis cakap dalam kitab sirah, ya. Kemudian para ulama mazhab kita cakap apa, kita nak yang macam tu. Jadi mesti ada some sort of filtering ability lah. Kena ada dia punya ya, kena ada dia punya mekanisme untuk kita menilai. Mesti ada. Kalau tidak macam mana? Kita tak boleh ambil aja. Masjid Surau selalu saya sebut. Ya, AJK. Sebab AJK kebanyakannya bukan ustaz. AJK ni bukan background agama. Jadi dia tak pandai menilai. Dia tengok sedap je, orang ramai je, dia kata, oh ni bagus ni ustaz ni. Ramai orang suka. Ya. Jadi dia bukan
dia bukan ramai orang suka, dia apa yang orang tu ajar. Dia punya content wise dia apa dia. Tuan-tuan faham ni apa Ustaz sebut ni? Faham, Jadi, Ustaz? ya. Jadi masalahnya yang boleh menilai adalah orang yang boleh menilai lah. Ya, maknanya orang yang ada ability. Ya, kita kena engage orang yang ada ability. Kalau tidak, tak boleh. Kita akan tengok pada, kita kata penceramah yang paling ramai, ustaz sekian-sekian. Bila dia ceramah, ramai orang datang. Ramai itu bukan mesti betul. Ramai itu bukan mesti syariah compliant, bukan. Ya, tetapi macam tadilah, kita tak boleh nak menilai sebab kita pun tak ada kemampuan nak menilai. Jadi tak boleh, tuan-tuan. Yang tu tuan-tuan kena engage orang yang layak lah untuk menilai. Baru boleh, tuan-tuan. Sebab kita tak tahu, ya, dia cakap tu apa benda dia cakap. Ya, betul ke hadis yang dia baca tu sahih? Ya, ataupun paling kurang hasan kan? Ya, jadi benda-benda macam tu. Okey, tuan-tuan, ada apa? Silakan. Ustaz, Ya. yang terkini dekat Mekah buat tawaf boleh naik bagi tu, Ya. itu agaknya sebab Nabi dulu pernah tawaf naik unta, Ustaz. Ya, betul. Ha, Tapi Nabi naik unta tu kerana tujuan dia untuk orang nampak. supaya sebab orang semua di bawah, Nabi naik unta tu, naik unta tu atas, jadi orang boleh tengok, Nabi macam ni rupanya. Bahu Nabi terbuka, ya, kemudian Nabi kita panggil, Nabi tidak mengalihkan bahu, kemudian 7 pusingan. Orang boleh nampak apa Nabi buat, orang boleh nampak, ya. Walaupun orang tak tahu apa Nabi baca. Sebab tu Nabi tidak fokus pada bacaan. Nabi fokus pada perbuatan, ya. Di situlah ya masa buat tu. Jadi oleh kerana Nabi pernah naik kenderaan, maka orang buatlah skuter, orang buat bagi. Dia tidaklah salah. Bagi orang yang perlu, bolehlah. Ya, bagi orang yang perlu kan. Ya, dan dia pun tak ada kemampuan ya untuk berjalan. Kalau berjalan boleh pengsan, boleh jatuh, boleh kolaps. Jadi adalah keperluan tu ya, dan silalah kalau ada keperluan silakan. Ataupun orang yang letih sangat. Ya, dia nak tawaf wada kan, nak balik dah. Ya, tapi kalau dia kata jom tawaf wada, kalau jalan makcik tak laratlah Pak Ustaz. Ya, kalau pakai skuter ataupun pakai apa kita panggil ya, pakai bagi boleh. Kalau skuter nak kena 2 orang pula, ya, makcik tak pandai nak bawa. Anak makcik pula ya, dia uzur, dia tak boleh, perempuan dia tak boleh nak pergi dengan makcik, macam mana? Kita kata ni ada 2-3 orang ni semua nak naik bagi. Makcik naiklah. Okeylah kalau macam tu ada keperluan, ya. Sebab walaupun tawaf wada' tu sunat, tapi memang sunat yang sangat dituntut. Sebab Nabi bagi tahu, ya, jadikan tawaf, ya, jadikan apa kita panggil, ya, tawaf tu kan, ya, sebagai akhir ibadah kamu sebelum kamu meninggalkan Mekah. Jadi nak pegang pada hadis tu walaupun dia tak wajib, tapi dia sunat muakkadah. Kalau boleh jangan tinggal. Kecuali orang yang uzur, yang sakit tenat tu lain, ya. Tapi kalau kita sekadar letih, kita boleh gantikan dengan skuter dan juga bagi. So on ajalah, ya. Okey tuan-tuan. Selesai. Boleh Okey, kalau boleh kita habiskan saja sikit lagi ya. Nabi lembut ya, kemudian tak larikan jamaah, baginda memuliakan orang yang dimuliakan oleh suatu kaum. Maknanya kalau dia ketua kabilah, Nabi muliakan dia. Walaupun kabilah dia tu kabilah yang paling hina, tak ada masalah. Kerana dia ketua kabilah tu. So kita kena respect. Kalau dia Datuk Seri, panggil Datuk Seri. Ya, kalau dia Tuan Haji, panggil Tuan Haji. Walaupun dalam apa kita panggil kebiasaan para sahabat, kita tak pernah panggil Tuan Haji Abu Bakar Siddiq, Tuan Haji Umar bin Khattab, memang orang tak panggil, ya. Tapi benda tu tidak salah, ya. Yang salah kalau benda tu boleh menimbulkan riak. Kalau riak tak boleh tuan-tuan. Tapi untuk apa kita panggil, ya, untuk satu bentuk sapaan ataupun greeting yang sesuai, yang hormat, okey je. Pasal Nabi pun panggil Azimir Rom kepada pembesar Rom, Byzantine, Parsi dan sebagainya. Nabi panggil. Itu dia punya gelaran dia. Kalau gelaran tu tak salah, kita panggil lah. Ya. Kecuali kita kata orang tu bukan dia. Ya, dia scammer je, penipu je, bukan Datuk Seri pun. Dia pakai je Datuk Seri, itu tak payah panggil lah. Ya, tapi kalau dia memang betul, kita tak ada masalah, kita panggil je. Kadang-kadang ada setengah orang dia kata tak apalah, tak payah Ustaz, tak payah panggil Datuk, dia kata. Ya, saya orang biasa. Dulu masa kerja Datuk lah. Sekarang ni orang biasa je. Datuk cucu je dia kata. Ya, ada setengah orang macam tu. Ya. Kalau dia rasa tak selesa, tak apa kita panggil dia. Apa saya nak panggil ni? Panggil uncle je Ustaz, dia kata. Ya, panggil uncle lah. Dah itu yang dia nak kan. Tapi maknanya salah ke kita address dia dengan panggilan-panggilan tersebut? Tak ada masalah. Jangan panggilan yang ada maksud syirik atau kufur sudah. Ya, dan tak ada maksud riak di situ. Ya. Baginda prihatin terhadap para sahabat yang tidak hadir dan memberikan bahagian masing-masing kepada mereka yang hadir. Jadi macam tadilah ya, sahabat yang tak hadir itu apa sebab? Ya, contoh kita kata
sahabat yang tak pergi, ya, tak pergi perang sebagai contoh. Ada yang Nabi bagi juga. Tapi Nabi bagi itu berdasar kepada Nabi punya portion, 20% tu. Memang ada, ya. Para sahabat yang datang daripada Iraq, daripada Yaman. Mereka tak pergi peperangan Khaybar, tapi mereka dapat. Ya, apa ni, Ja'far bin Abi Talib baru balik daripada Eritrea. Dia tak terlibat dalam perang Khaybar, tapi dia dapat. Ya, maknanya kadang-kadang Nabi bagi juga, ya, kerana kegembiraan dan kerana nak menarik perhatian mereka supaya tahu bahawasanya Nabi ambil berat tentang mereka, ya. Kerana mereka baru datang dari musafir, dah tentu, ya, apa ni, habiskan duit yang banyak untuk musafir itu. Okey, ya. Sesiapa yang berada di sisi baginda atau berbincang dengannya untuk menyelesaikan keperluan yang diperlukan. Baginda tetap sabar sehinggalah mereka terlebih dahulu minta diri. Macam tadi. Lelaki yang comot tadi, ya, yang bajunya penuh dengan apa ni, saffron tadi, ya, za'faran, ya. Nabi layan, tak ada masalah. Nabi tak allow dia. Nabi tak apa pakai ni, berambuhlah keluar, tak ada. Ya. Jadi Nabi Nabi sabar. Sesiapa yang meminta sesuatu keperluan, baginda akan menunaikannya atau menolaknya dengan kata-kata yang baik. Ingat tak? Seorang lelaki dia datang jumpa Nabi, dia minta Nabi. Nabi kata aku tak ada apa nak bagi. Jadi Nabi kata engkau ada keperluan apa? Dia kata dia nak dapatkan barang-barang tentu. Nabi kata kau pergi je ke pasar, kau beli, aku jamin, ya, bayaran dia. Aku jamin. Sebab Nabi tak ada apa-apa nak bagi pada masa tu. Sampai Umar tegur Nabi kan? Umar kata apa? Ya, Umar kata, ya Rasulullah, engkau tidak dipertanggungjawabkan untuk tugasan yang sebegitu rupa. Nabi jangan bebankan diri, ya. Tapi ada sahabat yang puji perbuatan Nabi, dan Nabi puji sahabat tu, ya, macam Nabi tak selesa dengan Umar. Pasal Umar tak nak Nabi diberatkan, ya. Tapi macam tadilah, Nabi tak ada apa-apa nak bagi, sehingga Nabi kata pergilah ke pasar, belilah apa-apa pun, aku tangguh, aku jamin bayaran dia. Macam memberat-beratkan, takalluf kita kata, ya, memberat-beratkan Nabi itu. Jadi oleh kerana itu, ya, mereka mereka berusaha untuk datang untuk, sebab biasa Nabi kalau ada duit, ada barang, ada apa semua, Nabi akan bagi semua. Dan Nabi akan tolak dengan kata-kata yang baik. Manusia telah merasai kelapangan disebabkan akhlak yang dimilikinya. Dengan itu baginda menjadi bapa dan mereka dilayan sama rata dan mendapatkan hak mereka di sisi Rasulullah. Inilah yang disifatkan oleh Ibnu Abi Halah. Ibnu Abi Halah, ya, adalah anak tiri Rasulullah. Ya. Abu Halah tu adalah bekas suami kepada Khadijah. Abu Halah, ya, bekas suami Khadijah, ya. Kemudian anak kepada Abu Halah tu Halah lah. Dia dipanggil Abu Halah kerana dia berkahwin dan dapat anak nama Halah. Sebab tu dipanggil Abu Halah. Nama sebenarnya lain lah, tak ingat apa nama dia. Jadi Ibnu Abi Halah, ya. Jadi makna Ibnu Abi Halah tu maknanya anak Ibnu Abi Halah tu adalah Halah tu lah. Tuan-tuan dapat tak? Ya. Nama lelaki tu Halah. Bapa dia Abu Halah. Kalau disebut Ibni Abi Halah, maknanya budak tu balik lah. Kak nak boleh faham? Faham, Ustaz. Faham, ya? Okey. Jadi Ibnu Abi Halah tu maknanya Halah bin Halah Ibnu Abi Halah. Halah tu. Siapa Halah tu? Halah tu lelaki tu. Halah ni boleh dua. Satu lelaki, boleh perempuan. Ada Halah perempuan, ada Halah lelaki. Jadi macam Hindun kan? Hindun boleh lelaki, boleh perempuan. Ni Arab punya budaya. Jadi Ibnu Abi Halah ni adalah anak tiri Nabi kerana dia adalah anak Khadijah dengan suami dulu. Ya, jadi beliau banyak cerita pengalaman dia bersama Nabi walaupun dia tak popular, tetapi hadis-hadis tentang Nabi itu banyak disebut oleh dia lah. Ya, tuan-tuan, kita kena berhenti di sinilah. Ya, nak masuk Zuhur dah. Jadi kita bagi peluang sahabat-sahabat kita nak pergi masjid, ya. So setakat itulah yang boleh Ustaz kongsi. Tuan-tuan tandakan, ya, muka surat yang ke 369 selesai, ya, 369. Ya, ada sikit lagi tu. Nanti kita sambung pada, ya, ada kelas satu kali lagi ke apa? First week of First week of April. Boleh juga, tak ada masalah. InsyaAllah. Sebab kalau first week of April tu minggu depan. Boleh je. Boleh, ya. Okey, kalau boleh insya-Allah kita jumpa minggu depan, kita sambung minggu depan insya-Allah, ya, sebab second third week tu dah raya kan, ya. So kita ada kelas satu kali lagi insya-Allah. Tuan-tuan ada soalan nanti boleh tanya. Ada beberapa perkara penting yang perlu kita sebutlah, nanti akan datang insya-Allah. Untuk hari ini kita berhenti dulu, ya, pada muka surat 369. Kak Syima ada apa-apa Ada apa-apa pengumuman, silakan. Okay, seperti biasalah kita masih menerima sumbangan untuk bakul Ramadan, insya-Allah.
Ya. Sehingga hari-hari terakhir dalam Ramadan lah, insyaAllah. InsyaAllah. Kita dah hantar ke beberapa tempat, nanti kita akan update in the WhatsApp group. So, di Nigeria, di Colombia, Philippines, Yaman, kita dah hantar lah. Ya. Alhamdulillah. Also Palestin pun kita masih meneruskan lagi. Untuk iftar Ramadan PMP, kita akan adakan pada hari Ahad ni, insyaAllah. Oh. Kita galakkan sesiapa yang nak datang, register for logistical purposes, dan sebolehnya ajaklah kawan yang bukan Islam, sebab kita punya topik dia will be Ramadan and Quran. So that the non-Muslim knows about Quran, the relationship between Ramadan and Quran. Buat di mana? Buat di PMP. Oh, buat di PMP, okey. Sebab di bawah tu ada restoran, jadi kita akan book the restaurant as well lah. So kita akan ada 2 places lah. Oh, atas iftar dan di bawah. restoran tu lah ya? Iftar mungkin kalau ramai ni lelaki mungkin di bawah, perempuan di atas lah, insyaAllah. Tapi solat di atas lah, insyaAllah. InsyaAllah. Tapi minta register lah sesiapa yang nak datang kan. Siapa speaker malam tu? Brother Najib Ayubi. Dia pelajar PhD dan bahagian dulu masters dia dalam fiqh. Dia ni Australian Lebanese. Tapi isteri dia orang Malaysia lah. Oh, okey, alhamdulillah. Ya. Okey, terima kasih atas pengumuman ya, tuan-tuan dan puan-puan yang berkelapangan ya, hubungi